Jadi untuk meneruskan lagi majlis kita pada malam ni, saya dengan penuh takzimnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abil Yu untuk memulakan sesi ceramah beliau. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih saudara pengurusi pengacara majlis yang dihormati pengurusi media Dr. Abdul Halim bin Abdul Majid, penasihat Telak Perkim, dihormati Cik Asmawizam, dihormati Cik Huzaidi Husin, dihormati semua mahasiswa, mahasiswi dan tetamu-tetamu kehormat, pensyarah-pensyarah, mak ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua sihat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih kita semua untuk berada dalam majlis ilmu ni. Allah yang sayang kita, Allah yang jemput kita semua datang ke sini untuk duduk majlis ilmu begini, satu pilihan dan satu kurnia yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang lalui hidup ni, dia makan minum berjalan, diberi rezeki, tapi dia belum dapat kenal Tuhan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dipilih dalam majlis ilmu ni, kita kena rasa sangat bersyukur, sangat bahagia. Sebab menyebut nama Allah ni bahagia, mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala ni bahagia, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala bahagia, dapat sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala bahagia. Bila seseorang dapat dekat dengan Allah, hidup dia tenang, bahagia. Dia orang miskin, baik dia orang kaya, dia pemerintah, menteri atau orang biasa, dia siapa sahaja dalam dunia, kalau manusia itu dekat pada Allah, Allah akan bukakan hati dia dan Allah beri rasa bahagia, rasa tenang dalam hidup dia, rasa tenang. Bila hati dia ikhlas hidup untuk Allah, maka kita tengok muka dia pun rasa tenang, bahagia. Orang kata sahabat, kami tengok wajah Nabi SAW, kami tengok bulan, kami tengok Nabi. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW. Kami tengok bulan, kami tengok Rasulullah SAW. Kami lihat wajah Nabi lebih bercahaya daripada bulan. Tengok muka Nabi je rasa tenang, rasa bahagia. Cuba adik-adik tengok muka orang sebelah, ada rasa bahagia tak? Kita rasa derita. Jadi kalau rasa derita, bukan salah orang sebelah. Tengok muka dia sakit betul, hati aku tengok muka kau. Dia kalau tengok muka orang sebelah rasa sakit hati, bukan salah muka dia, salah hati kita yang kurang bahagia. Sebab hati kita kurang ingat Allah. Abang kakak, bahagia ni bukan daripada luaran, bahagia ni daripada hati kita. Kita tak boleh kawal apa akan jadi lagi seminit. Siapa tahu apa akan jadi lagi seminit? Tak ada orang tahu. Apa akan jadi lagi malam nanti, tengah malam, esok pagi, tak ada siapa tahu. Kita tak tahu pun apa ada kat belakang kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa akan jadi esok pagi, lusa, minggu depan. Tak ada siapa yang tahu. Kita pun tak boleh jangka nanti nak kahwin dengan siapa, yang kita sayang atau kita tak sayang, kita suka ataupun tak. Kita pun tak tahu nanti kita bertemu jodoh cepat ke lambat. Bahagian rezeki kita, kerja kita besar ke kecil ke sederhana. Tapi satu perkara yang kita boleh pastikan, bahagia dalam hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati itu menjadi tenang, menjadi tenteram. Nabi SAW nak semua manusia bahagia. Nabi nak semua manusia berjaya. Seruan Nabi setiap hari pada manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucap kamu la ilaha illallah, kamu berjaya. Ucap la ilaha illallah, kamu bahagia. Ucap la ilaha illallah, kamu selamat. Ucap la ilaha illallah, kamu kenal siapa Tuhan kamu bahagia, kamu selamat, kamu berjaya, kamu mulia. Dan kamu tak seorang dalam hidup. Bila kita kenal Tuhan, kenal Allah, walau di mana kita duduk, Allah beri rasa tenang, bahagia dalam hati kita. Walau ada ujian datang, kita rasa tenang, bahagia.
abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua. Jadi bahagia tu kat sini. Orang tengok Nabi, walaupun satu dunia umpat Nabi, satu Mekah kata buruk pasal Nabi, fitnah Nabi, cakap tak baik pasal Nabi. Kalau kita macam mana? Semua cakap tak baik pasal kita, umpat, fitnah, kata, keji kita. Kita mesti sakit jiwa, rasa macam nak terjun bangunan. Nabi, orang kata Nabi, semua cakap Nabi. Ada seorang lelaki tengok Nabi, nama dia Tufail Ad-Dawsi. Dia pensyair, penyanyi, terkenal juga. Dia tengok je Nabi SAW. Bila dia tengok Nabi, maka orang tengok Nabi, semua umpat Nabi, sampai Tufail ni ambil kain, tutup telinga dia, dia tak nak dengar Nabi cakap. Sampai kat Mekah, depan Kaabah, dia nampak Nabi. Dia tanya ke orang, siapa lelaki tu? Dia orang kata, itulah Nabi Muhammad. Dia orang memburukkan Nabi, ahli sihir, begitu begini. Dia orang cuma dengar kata orang pasal Nabi, dan dia tak nak belajar tentang Nabi siapa sebenarnya. Jadi Tufail pun tengok je Nabi, terus dia kata, seluruh hidup saya ni, saya selalu tengok manusia, tapi saya tak pernah tengok seseorang yang buat saya rasa tenang, bahagia macam ni. Terus Tufail cabut kain yang kapas tutup telinga, terus pergi kat Nabi. Tuan, sebenarnya Tuan ni siapa? Orang semua kata buruk tentang Tuan. Apa Nabi kata? Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa Nabi kata? Nahmaduhu, segala puji milik Allah, wa nasta'inuhu, kepada Allah kita semua minta pertolongan, wa nastaghfiruh, kepada Allah kita semua minta ampun, wa nu'minu bihi, kepada Allah kita beriman, percaya, wa natawakkalu alaihi, kepada Allah kita bergantung, berserah. Sampai ayat may yahdihillahu fala mudhillalah, siapa Allah beri hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Wa may yudlil, siapa disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri dia hidayah. Dia tu Tuan, boleh tak Tuan ulang apa Tuan cakap? Saya rasa bahagia dengar. Nabi pun ulang, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi, sampai may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Rasulullah, boleh tak Tuan ulang lagi? Nabi pun ulang, segala puji milik Allah, kepada Allah kita minta pertolongan, kepada Allah kita semua minta ampun, kepada Allah kita beriman, kepada Allah kita bergantung, berserah. Dia beri hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan. Allah sesatkan, tak ada siapa boleh beri hidayah. Bila dia ulang je perkataan tu, dia ulang-ulang banyak kali, maka apa jadi? 3 kali Nabi ulang, Tufail telah memeluk Islam. Cuma mendengar perkataan Nabi SAW, orang rasa bahagia, rasa tenang. Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, bahagia tu kat sini. Bila hati kita mengenal Allah, mengenal Tuhan, bila hati kita akan rasa tenang, rasa bahagia. Itu kita kena rasa. Siapa dah rasa bahagia sekarang? Angkat tangan. Siapa dah rasa bahagia dah? Angkat tangan. Siapa dah rasa bahagia? Belum bahagia lagi? Siapa dah bahagia, angkat tangan. Yang dah bahagia dah boleh balik dah. Kat sini kurang sikit yang bahagia, nampak macam kurang sikit, angkat tangan. Kurang bahagia ke? Kesian. Tak berapa bahagia sangat. Sabarlah kakak, kadang-kadang hidup ni memang macam tu kan. Jadi abang-abang, kakak sekalian, bila kita lalui hidup ni dengan rasa bahagia, mengenal Tuhan, mengenal Allah, kita bahagia. Hidup ni dengan rasa cinta, rasa sayang. Kita hidup dalam dunia rasa cinta. Kakak abang pernah bercinta? Pernah bercinta? Oh, semua tak bercinta? Warak juga Saya pelajar you semua bercinta semua sekali. Orang bercinta kan lain. Anggaplah cinta dah kahwin lah. Esok awak dah kahwin, cuba tengok orang baru kahwin. Dia baru habis pergi mana-mana, kursus ke apa, sekejap lagi suami dia tunggu. Abang dah lama tunggu ke? Taklah, baru sampai. Sebenarnya malam tadi dah tunggu dah. Kalau naikkan kereta, orang bercinta, bukakan pintu, betul? Kat Universiti itu kan? Cinta yang halal lah, dah nikah dah kan? Bukakan pintu. Sila baby, naik kereta. Tak apalah abang, boleh buka sendiri. Tak apa, kita bukakan. Kita kira 3. Takut terkepit 2. Okey, kita kira semula. Jaga kain tudung terkepit 3, 2, 1. Orang tengah bercinta. Bawa naik kereta, bila kereta nak jalan, tak layang duduk dengan awak, rasa macam dah berjalan je kereta ni. Orang tengah bercinta kan? Yang awak pula yang kenapa mata merah-merah? Taklah, rasa macam rugi kelip mata, tak pernah muka awak. Orang tengah bercinta. Saya selalu tengok budak-budak bercinta kan? Pergi tandas minta izin. B, kita ke toilet je.
Lama ke? 5 minit. Lamanya. Okey lah, 1 minit setengah. Nak ikut? Wah, gila. Orang tengah bercinta. Nak pergi berak pun nak ikut. Kalau dah kahwin lagi ni, masuk ke bilik, jangan tutup pintu bilik air. Astagfirullah, malu lah bang. Tak apa, dah nikah, malu apa lagi? Malu nak berak ni. Tak apalah, yang berak tu lah yang buat bertambah jatuh cinta kat orang. Orang tengah bercinta, gila kan? Tapi cuba kalau tak berapa cinta sangat, dah lama tunggu, taklah macam nak meninggal tunggu orang. Lambat, kedik-kedik. Esok ada anak ramai lagi lah, 10 orang naik. Cepat, orang belakang nak masuk parking. Horn cepat. Mak bapak awak akan cepat, orang belakang. Ya Allah, orang belakang. Cepat. Naik kereta. Dah naik, dah jalan 10 minit, terlupa. Macam kurang orang. Rupa isteri tak sempat naik lagi. Kena tinggal. Dek, orang bercinta macam tu dek. Jalan 5 jari bersilang. Saya duduk dalam kereta, orang tengah bercinta jalan kan. Saya kat parking, dia langgar cermin saya. Terlipat cermin. Tak muat, dia undur balik semula. Sebab dia tengah pegang tangan. Jalan tu kecil, dia pegang tangan. Dia tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah tu. Saya dilanggar kali kedua. Dia kalau langgar lagi sekali, saya turun ajar dia cara berjalan. Cara berjalan, jalan seorang-seorang. Dia jalan berdua bang. Saya tak tahu, dia langgar. Dia tengah pegang tangan, tak perasan dia langgar. Kereta saya dah terlipat dah cermin tu. Orang tengah bercinta. Abang-abang, kakak semua, manusia hidup dengan rasa cinta, rasa sayang ni dia tak penat. Tapi cinta yang sebenar yang buat manusia bahagia buat selama-lamanya ialah bila manusia mengenal Tuhan, mengenal Allah. Hari kita kenal Allah, hati kita rasa tenang, bahagia. Saya tengok ramai orang. Nabi Muhammad SAW dihantar dalam dunia untuk sayang semua manusia. Siapa saja dia, apa bangsa dia, apa agama dia. Nabi cuma nak satu, semua manusia ni bahagia masuk syurga. Nabi tak pernah gembira tengok orang susah, sakit. Walaupun pada musuh Nabi, Nabi sayang mereka. Nabi malam-malam nangis doa untuk semua manusia. Walaupun pada orang jahat, Nabi kata, Ya Allah, maafkan dia, dia tak tahu, beri dia hidayah. Nabi tak pernah doa, Ya Allah. Nabi selalu doa, hari-hari Nabi doa pun. Doa yang paling banyak Nabi doa, Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, jangan marah mereka, jangan hukum mereka, beri hidayah pada mereka. Itu Nabi paling banyak doa Nabi hidup Nabi. Awak kena selalu berdoa begitu. Tengok orang, Ya Allah, kesian, dia baik, dia tersilap jalan, beri dia hidayah. Beri dia hidayah. Kat mana-mana dia, abang kakak, saya tengok orang bila ucap syahadah ni bahagia. Saya jalan dekat bawah ni, saya pergi kat mana, Perlis kan, penjara Perlis. Saya ceramah, pusat koreksi apa kat Perlis nama dia. Saya pun ceramah dalam tu. Ada 800 orang, 500 orang saya ceramah. Habis saya ceramah dah pukul 12 lebih. Flight kat Alstar 21.50 kan. Jadi saya pun cepat-cepat, dia orang ajak saya masuk pergi jumpa banduan akhir. Saya pun pergi jumpa satu-satu. Semua bilik banduan akhir tu nampak saya, Ustaz, semua nangis. Sebab dia orang hari-hari dengar ceramah saya. Saya penghibur dia orang setiap hari dalam penjara tu. Dia hari-hari dengar ceramah saya, orang putus asa, nak bunuh diri. Dia dengar. Dia orang kenal saya. Ada seorang tu nangis, Ya Allah Ustaz, kalau saya tak masuk sini, saya tak jumpa Ustaz. Saya pun kata, elok juga abang masuk sini ya. Dia nak kena hukum gantung, boleh pula saya bergurau tersilap kan. Alhamdulillah Ustaz, saya syukur dapat jumpa Ustaz. Jalan, ada satu orang Nigeria, dia agama lain, dia bukan Islam. Saya pun salam dia. Ada yang separuh tu dia orang kes hukum bunuh orang. Ada seorang Nigeria, masuk dia tiba-tiba, dia orang pun tak sedia saya datang. Sebab pengarah tu tiba je bawa pergi situ. Dia orang kata belum siap. Ni tuan, tak apa. Ustaz nak jumpa macam tu je. Saya pun jumpa satu orang Nigeria, saya cakap-cakap dengan dia. Saya cakap saya sayang abang, dia sebut dia agama ni. Saya pun cakap dengan dia, saya sayang abang, agama abang saya hormat, sayang. Dan kalau abang nak tahu, kita agama yang sangat dekat dan agama kita asalnya dulu-dulu bersaudara dekat. Tapi saya pun cerita pasal Islam pada beliau. Kemudian dia kata, Ustaz, saya nak masuk Islam. Saya ringkaskan, dia mengucap. Bila dia mengucap, abang kakak, dia nangis kuat-kuat. Masa dia mengucap tu, dia nangis. Saya jarang tengok orang lelaki menangis macam tu. Dia nangis kuat-kuat. Badan dia menggeletar. Kemudian saya suruh pengarah terbukakan. Alhamdulillah pengarah izinkan bukakan pintu cepat-cepat. Dia pun peluk saya. Lama dia peluk saya. Nangis-nangis dia peluk saya. Saya pula susah hati, lama sangat abang dia peluk ni. Ini kalau tak lepas tak apalah. Mungkin di sinilah takdir mati syahid dah saya kan. Saya pun dah redha abang berdakwah macam tu kadang-kadang. Dia walaupun sangka baik, dia ada sikit sangka kalau syahid lah begitu. Kena bersiap sedia juga. Jadi dia peluk saya kuat-kuat. Dia nangis peluk saya. Badan dia besar, dia peluk saya. Dia menangis kuat-kuat, dia asyik cakap, terima kasih Ustaz, terima kasih. Cakap bahasa Inggeris semua sekali. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya tak pernah rasa tenang, bahagia macam ni. Akhirnya saya dapat jawapan dalam hidup saya. Sekian lama saya mula mengkaji, belajar.
Tapi saya tak ada kekuatan nak ucap hari ni. Saya jumpa ustaz, saya tiba-tiba rasa nak ucap, dia pun ucap. Alhamdulillah dia dah masuk Islam, orang Nigeria. Dia pun peluk saya, nangis. Adik tahu apa saya rasa? Walaupun nampak hidup dia dah tak ada apa yang tinggal, keluarga pun dah tak ada mana-mana, duduk kat penjara kat Malaysia ni, buat salah kena hukum gantung. Tapi bila dia dapat ucap syahadah, dia nangis kuat-kuat, dia gembira, dia seronok, menggeletar. Sepanjang dia mengucap tu menggeletar. Mungkin adik-adik pun tak pernah mengucap menggeletar begitu. Dia mengucap menggeletar, menangis, bahagia, menyebut nama Tuhan yang sebenarnya dan menyedari apa yang sebenarnya berlaku, belajar. Ialah rasa sangat bahagia. Dia bahagia. Saya sebab tu saya suka ajak mana-mana orang. Saya hormat semua adik-adik saya 12. Ada 6 Islam, 6 bukan Islam. Dia orang ada kakak saya pendakwah agama lain. Seorang agama lain, seorang agama lain. Dia dakwah saya bila balik kampung. Saya pun dakwah dia semula. Tapi kami tetap adik-beradik. Kadang-kadang dia ceramah saya banyak sangat, saya suap dia. Kadang-kadang saya ceramah banyak, dia suap saya, mulut saya dengan makanan. Tapi tak ada apa adik-beradik. Saya sayang, hormat. Abang kakak, saya sayang semua orang. Tak kisah bangsa apa, agama apa, saya hormat. Dan saya sayang semua orang daripada hati saya. Saya kalau mana-mana orang sedih, tak kisah siapa dia, saya pun rasa sedih juga. Kalau abang adik-adik semua nak tahu, itulah yang patut kita belajar. Itulah hati Nabi Muhammad SAW. Betul-betul sedih melihat kesusahan orang. Siapa dia? Rasa sedih. Tengok dia susah, sakit, kita tumpang sedih. Kalau tengok orang gembira, kita pun rasa gembira. Saya jalan dekat highway, ramai budak-budak lumur motor. Saya datang, dia orang nampak saya pakai jubah. Saya selalu dakwah tepi jalan daripada saya kecil. Cuma dulu lebih ikhlas, sekarang kurang sikit ikhlas saya. Dulu tak rakam-rakam, sekarang semua rakam. Di 12 tahun saya nampak orang, saya ceramah. Mana-mana budak motor semua, saya tak pernah tak singgah. Tak singgah rasa berdosa. Sebab belajar amar ma'ruf nahi munkar wajib. Tak tegur berdosa. Jadi saya turun tepi jalan, saya ceramah dia orang daripada dulu. Saya turun, dia orang nampak saya. Dia orang semua cabut lari nampak saya pakai jubah, dia orang semua lari. Dia orang seram tengok saya pakai jubah. Ada yang tak sempat lari, itu pun saya pegang daripada belakang. Adik, Allah sayang awak, boleh minta masa lama ke bang? 5 minit. Wah, lama tu bang. Okey, last minit setengah. Saya pun ceramah dia. Lepas ceramah, tiba-tiba ada seorang kat ujung pandang saya. Saya kata, adik, Allah sayang awak, awak nak bahagia dalam hidup tak? Nak ustaz. Macam nak bahagia? Awak semain subuh berjemaah, nanti Allah jaga awak. Siapa semain subuh berjemaah, dia jadi orang Allah. Hadis Nabi, Allah jaga dia. Siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan. Nak jadi orang Allah, nak bahagia hidup dia, angkat tangan. Siapa nak bahagia? Semain subuh awal waktu. Lelaki berjemaah. Kakak-kakak ni mungkin takut nak pergi masjid jauh, berjemaah boleh, atau awal waktu, semayang awal waktu. Habis azan dan di atas sejadah, semain sunat sebelum subuh 2 rakaat, semain subuh. Cuba buat 3 hari. Yang lelaki azan di masjid, buat 3 hari ni. Beritahu saya apa tu bahagia. Nak tahu apa tu bahagia? 3 pagi subuh pergi masjid. Habis 3 subuh tu beritahu saya apa tu tenang, apa tu bahagia. Buat 3 bulan. 3 bulan kalau tak bahagia, jumpa saya. Tampar muka saya kuat-kuat. Tapi saya check lah, kalau ada subuh yang tertinggal, saya tampar balik semula. 3 bulan. Kakak buat 3 tahun. Daripada hari ni kat UUM, 3 tahun jaga semain subuh awal. 3 tahun ni semain subuh awal. InsyaAllah lagi 3 tahun kakak jumpa saya, hari tu hidup kakak, abang sangat bahagia. Cita-cita kakak abang insyaAllah dah terkabul. 3 tahun akan datang. Kalau 30 tahun akan datang kita jumpa lagi, awak masih, maaf saya sebut begitu, adik-adik masih semain subuh, berjemaah, awal waktu, bangun awal, InsyaAllah hari itu adik telah menjadi seseorang dalam dunia ni. Kalau masih panjang umur dunia ni, adik akan jadi seseorang dalam dunia. Atau awak sini panjang umur lagi, awak akan jadi seseorang. Sebenarnya subuh dia, senang je ubah hidup kita. Tapi biasa orang subuh ni paling payah. Orang baik, orang baik, baik orang jahat, baik orang warak, tak warak ke siapa ke, subuh ni selalu dia kalah. Jadi sebab tu subuh awal pergi masjid. Dia siapa nak jadi orang Allah, angkat tangan nak jadi orang Allah. Subuh kat masjid semua sekali. Boleh? Subuh awal waktu. Esok subuh sembahyang awal. Cuci jam. Jadi kalau tak nak, tak boleh buat apalah. Lalu dulu hidup, nanti satu hari baru amalkan. Dah rasa perit hidup, baru sembahyang subuh awal. Kakak abang, tahu tak apa dia? Ni bukan saya cakap-cakap, hadis Nabi beritahu. Abu Bakar Siddiq pernah cakap sebelum wafat, meninggal, Salman Farsi minta nasihat. Abu Bakar kata, siapa sembahyang subuh awal waktu, Allah jaga dia. Siapa jaga kita? Dalam majlis ilmu ni ada 3 jenis orang. Orang pertama duduk depan, rahmat Allah mencurah-curah. Orang kedua malu-malu, rahmat Allah malu-malu. Orang ketiga terus beredar. Siapa nak rahmat Allah banyak dalam hidup dia, angkat tangan. Rezeki mencurah-curah. Main dekat-dekat lagi, rapat-rapat lagi. Main abang dekat-dekat lagi. Siapa nak dekat-dekat lagi pun boleh. Main penuhkan je boleh, penuhkan mana-mana. Main dekat-dekat. Siapa nak rapat-rapat lagi boleh. Yang jauh-jauh boleh dekat-dekat. Mana-mana pun boleh. Tak ada, dah habis rapat dah. Tak ada rapat dah, dah penuh dah. Mana-mana boleh masuk je. Duduk celah-celah ni semua boleh.
Jadi abang-abang kakak sekalian yang sangat saya sayangi, rindui, yang kasih sekalian, saya sayang semua sekali kerana Allah. Saya tengok orang, saya tiba-tiba ada seorang pandang saya. Orang tu budak lelaki. Adik sembahyang subuh, ustaz saya tak Islam. Awak tak Islam? Awak agama apa? Saya Cina, Buddha ustaz. Saya sayang kau. Saya sayang semua orang Cina, saya sayang semua orang Buddha dalam dunia ni. Keluarga saya pun ramai yang agama Buddha, hampir semua lebih yang Buddha daripada yang Islam. Saya sayang dia orang semua. Adik, saya cuma nak cakap ke awak, ada seorang lelaki nama Nabi Muhammad. Sangat sayang ke awak. Nabi Muhammad pesan kepada saya, beritahu dekat awak sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad tu Nabi. Tiba-tiba saya cakap dalam dunia ni ada dua agama yang berkembang besar. Satu Kristian, satu Islam. Dua-dua berkembang sebab dua-dua ada bukti yang jelas dan nyata. Dua agama ni ada bukti jelas dan nyata. Dalam surah Rum, bila orang Kristian menang, Nabi SAW gembira. Sahabat kata, ya Rasulullah, orang Kristian berperang dengan satu kaum yang lain, kenapa Tuhan gembira? Sebab dia juga agama wahyu seperti mana agama Islam ini, lebih kurang maksudnya begitu. Kemudian saya beritahu dekat dia, dua agama ni berkembang sebab ada bukti jelas nyata. Nabi Muhammad SAW Nabi akhir dan betulkan segala apa yang salah. Saya pun beritahu dekat dia, ajak dia masuk Islam. Dia kata, ustaz, saya memang teringin nak masuk Islam. Tiba-tiba dia teringin masuk Islam. Saya rasa gembira, syukur pada Allah. Saya cuma sampaikan, dia tak terima pun saya sayang dia. Saya hormat agama orang lain. Tiba-tiba adik tahu apa jadi? Kawan-kawan dia datang, gila tu masuk Islam nanti kena sunat, kawan-kawan dia kata. Dia cakap kat saya, ustaz kena sunat ke? Terpulang awak lah dik. Dan sunat ke tak nak sunat tu semua perkara ke-20, 30, perkara 40. Perkara nombor 1, mengenal Tuhan ni. Dalam hidup ni mengenal Tuhan. Ramai orang salah faham, bila masuk Islam kena begitu, kena begini. Tak, yang penting hati kita dan keimanan kita. Lepas tu saya pun ajar dia. Kata esok pagi boleh tak mengucap ustaz? Malam ni tak boleh. Kenapa malam tak boleh? Malam ni saya nak race motor. Dah lambat dah. Tak apa dik mengucap. Dia pun mengucap. Tapi bukan lepas mengucap kena jadi baik. Taklah dik, pelan-pelan lah. Lepas ni mengucap, race lah laju. Bagi mati syahid terus. Takkan mati syahid lumba motor. Tapi layan lah budak dik. Pergi jalan boleh. Boleh ustaz, boleh. Lumba lah laju. Anggap jalan ni macam syurga untuk kau. Dia pun berlumba. Alhamdulillah tak mati dia. Dah 5 tahun dia masuk Islam, saya tanya dia, adik apa awak rasa? Ustaz, 5 tahun saya masuk Islam, saya belum tinggal sembahyang fardu saya rasa sangat bahagia. Itu saya jumpa seorang budak perempuan cantik dekat airport, dekat Starbucks. Ramai tengah kerja kat Starbucks tu, saya nampak kat situ tempat boleh tidur. Boleh menyorok sikit kat tepi tu nak tidur. Dah terkenal sikit, dia kena sorok sikit gitu. Nanti kena orang buat story, seram juga kadang buat story sekarang kan. Saya 3 kali keluar bilik air, tengah betulkan zip buat story. Gila betul. Orang main macam ni kan, ni malam ni pergi Melaka, esok 9 pagi kat Melaka. Ni kan kalau jumpa kat Highway, kadang dia orang hantar dalam kereta, tak sempat ustaz video ke mana tu kan. Zaman sekarang macam tu, dia memang semua buat story kan. Taklah tengah betulkan zip, selamatlah, tak nampak apa-apa. Tiba dia, apa saya cakap, saya bersandar, saya doa, ya Allah bagi dia orang hidayah. Dalam ramai-ramai tu ada seorang perempuan cantik, rambut dia warna merah. Di China, rambut merah, lawa, seksi juga. Tapi saya tak tengok sangat lah, ustaz kan. Tengok sikit lah gitu. Dah lama tak tengok dik, tengok sikit lah. Saya pun doa, ya Allah bagilah dia hidayah. Cantik budak perempuan tu. Kalau dapat hidayah bertambah cantik, dia mudah-mudahan dalam syurga. Tiba-tiba saya tengah duduk, dia datang kat saya. ABU kan? Saya peminat ustaz. Hari-hari saya tengok ustaz kat Instagram. Semalam ustaz buat ni kan, semalam ustaz buat ni kan, semalam buat ni kan. Macam kawan tadi, semalam ustaz kena rompak kan. Wah, semangat dia kena rompak pun beritahu. Jadi ustaz semalam buat ni kan. Ustaz, saya setiap malam tengok ustaz kat Instagram, nangis-nangis saya. Saya sayang kat ustaz sudah, saya kata. Adik nak tahu tak apa dia? Sebab awak sayang kat saya pun tak kenapa. Saya rasa sayang kat awak ni. Adik awak agama apa? Kristian. Saya sayang semua Kristian dalam dunia. Adik nak tahu saya sayang pada Jesus, pada Mary. Saya sangat hormat mereka. Dalam surah Maryam, Jesus ni bersusah payah, berjuang, menyampaikan kebaikan walaupun dia miskin, susah. Tapi Jesus menyampaikan kebaikan. Saya beritahu dekat dia tentang Nabi Isa, yang saya tahu dari sudut Islam begitu. Saya pun cerita pada kecil, Jesus ni lapar, susah. Dia tolong orang, obat orang, dakwah orang lain, ajak kenal Tuhan.
Bukan senang hidup daripada Maryam lagi, daripada Mary tu dalam mihrab Nabi Zakaria jaga, walaupun macam-macam keajaiban Allah beri pada mereka. Saya pun cerita pada dia, adik, Nabi Muhammad Nabi yang akhir pesan pada saya, beritahu dekat awak sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad tu Nabi. Ustaz, saya percaya Ustaz cakap, boleh tak saya percaya semua sekali, awak dah Islam dah, Allah sayang kat awak. Tapi saya tak sedia Ustaz nak mengucap. Tak apa dik, awak pegang percaya tu sampai bila, dan kita tetap sayang keluarga kita sampai bila-bila, hormat mereka keluarga kita, buat baik pada mereka. Tapi saya tak sedia Ustaz nak pakai tudung, nak kena ubah itu ini. Tak apa dik, tak payah, semua tak nak pun tak apa. Belajar pelan-pelan, bukan sehari tiba-tiba nak kena gitu-gitu ni. Takkan saya pun balik KL. Ada saya masukkan video dekat Instagram, pada belakang nampak rambut warna merah. Dia pun 2 hari mesej saya, Ustaz, keluarga saya dah halau saya pada rumah, saya dah tumpang rumah kawan saya. Kenapa dik? Sebab dia, awak beritahu dia ke? Taklah, Ustaz beritahu dia orang. Macam mana saya beritahu? Dia orang tengok Instagram Ustaz. Saya pun minta maaf. Tak apa Ustaz, Allah mesti tolong saya. Apa dia kata? Allah mesti tolong saya. Baru 2 hari masuk Islam. Alhamdulillah dia dah puasa, dia semayang, dia berubah. Baru ni dia hantar gambar dia kahwin kat saya. Dia jemput saya kahwin, silap pula, terkantoi pula dah. Silap pula. Rakam kan? Tak apalah, biarlah. Bukan dia ajak saya kahwin, dia jemput saya kenduri kahwin dia. Jadi dia hantar gambar kahwin. Saya tengok gambar kahwin, saya terus sedih dia. Bukan sedih dia kahwin, saya terharu gembira dia dah kahwin. Jadi adik tahu tak apa dia? Saya tengok orang tak berhenti masuk Islam. Setiap hari ada masuk Islam kat mana-mana, dan saya rasa gembira. Tahu tak apa saya nak kongsi pada abang-abang kakak semua? Orang bila masuk Islam ni sangat bahagia, sangat bahagia. Dapat sebut nama Allah, kenal Tuhan ni bahagia. Sangat bahagia. Bila kita kenal Allah ni bahagia, tenang. Sebab tu abang-abang kakak kena rasa syukur Allah beri Islam. Dan buat kawan-kawan yang belum Islam, kita sayang mereka, doakan mereka. Mereka kawan baik kita. Jangan sikit pun rasa, sebab apa orang tak faham Islam? Sebab kita orang Islam kadang-kadang tengok orang bukan Islam susah, kita ketawakan dia. Kita sendiri tak ada sifat akhlak, kita sendiri tak berkasih sayang. Bagaimana kita nak harap orang lain faham agama kita? Jadi abang-abang kakak sekalian, ada sekali, tapi saya jumpa ramai anak-anak muda pun sama, orang Islam yang tak bahagia pun boleh bahagia, siapa saja. Larat lagi dengar, keras macam nak meninggal dah. Kusyuk orang sini dengan ceramah. So, memang selalu macam ni tengok sampai sudah seram juga Kalau yang perempuan tengok macam tu okey juga. Yang laki-laki muka ganas-ganas, tengok rasa susah hati. Sebab selalu saya kalau depan kelab, budak-budak depan kelab kan, bertatu-tatu jahat-jahat. Yang laki-laki, saya selalu cakap Allah sayang awak. Di kelab-kelab, saya selalu pergi kelab-kelab. Dia orang baik dengan saya. Lepas tu lepas saya ajak dia orang makan. Bila makan, kalau saya jumpa budak jahat, selalu saya suap dia orang. Suap yang jahat lah. Mana kalau saya suap korang jahat jugalah. Saya suap. Selalu muka, Ustaz yang macam-macam Ustaz. Bang, buka mulut, bismillah, saya suap. Bila suap selalu muka garang macam mana kan, tiba-tiba jadi manjanya tu, seram juga. Ustaz suap lagi, wah lebih pula kau ni kan. Naik seram pula rasa kan. Jadi abang-abang kakak, saya ada sekali jumpa budak-budak bawah jambatan, 8 orang. Duduk bawah jambatan, hidung pakai pin, telinga pakai pin. Banyak kali saya jumpa macam-macam jenis kumpulan lain-lain. Saya duduk bawah jambatan, ada sekali saya jumpa seorang budak perempuan pegang baby dengan kawan-kawan dia. Anak awak adik? Ustaz. Awak bersalin kat mana? Sewa bilik kat kedai mamak ni Ustaz. Sewa bilik kat atas tu. Sakit tak bersalin dik? Macam nak mampus Ustaz. Awak lahir mana? Tengok IC, lahir Perak, umur 14 tahun. Kesian awak dik duduk bawah jambatan. Ustaz, saya cakap adik, Allah sayang awak tahu. Tak adalah Ustaz, dia benci kat saya jahat, saya berzina, saya buat benda yang haram, badan saya ni kotor Ustaz, saya degil tak guna. Saya ni siapa nak, bila-bila je boleh Ustaz, seposim tak payah. Saya boleh bagi diri saya sebab saya tahu orang lelaki selalu cakap sayang kat saya. Kalau dia cakap sayang tu maknanya dia nak berzina dengan saya. Saya dah tahu dah, tapi saya layankan je Ustaz. Saya pun dah tak ada nilai, saya ni kotor, najis, saya bagi siapa nak saya. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat anak ni anak haram, tak guna. Saya pun, tapi saya sayang kat dia. Ustaz, saya masuk neraka kan? Taklah dik, dia sayang kat awak. Dia tengok awak sekarang. Kalau dia tak sayang awak, kita jumpa 2 pagi bawah jambatan ni. Awak macam anak perempuan saya, cantik, baik. Cuma ujian awak tak macam anak saya. Anak saya ada orang jaga kat rumah. Dia keluar masuk sekolah, saya ambil depan sekolah, saya sayang dia. Saya habis sekolah, saya bawa dia jalan-jalan, saya berbual dengan dia. Saya selalu peluk anak saya. Awak tak ada orang ambil berat pasal awak macam saya ambil berat pasal anak saya. Awak cuma anak yang baik, cuma ujian awak kat sini. Allah sayang kau. Tak adalah Ustaz, saya kalau mati sekarang masuk neraka kan Ustaz, saya tak semayang. Taklah adik.
Kalau mati sekarang, saya masuk neraka dulu. Kenapa Ustaz masuk neraka? Ustaz pakai jubah, dia janggut. Sebab rumah saya dengan awak ni tak sampai setengah jam. Tapi saya ceramah sana sini, orang pun panggil saya gelaran-gelaran yang baik. Orang pun hormat kat saya. Mana saya pergi bukan main lagi, orang ajak bergambar, itu ini. Kalau bawa budak-budak, suruh doa, suruh tiup, macam-macam je. Tapi saya, awak dah 2 bulan duduk bawah jambatan, saya tak datang tengok awak 2 bulan ni, saya berdosa kat awak. Kalau awak mati, anak awak mati, saya dulu masuk neraka, dek. Saya dulu masuk neraka. Dulu saya sesat, dek. Ada orang sayang ke saya. Sekarang giliran saya sayang awak. Saya sayang ke awak, dek. Ustaz tak masuk neraka lah, Ustaz baik. Tak, saya masuk neraka, awak baik. Dia sayang ke awak. Awak cuma anak-anak awak dengan saya. Dosa saya lagi banyak. Kalau nak sebut dosa, dosa saya lagi banyak. Cuma awak sedar, saya tak sedar diri. Dia pun pandang saya. Tiba-tiba dia nangis. Ustaz, saya tak tahu semayang. Ustaz ajar saya semayang boleh tak? Bawa jambatan saya jadi semayang. Takbir, Fatihah, Tahiyat, Salam. Tu je bacaan yang wajib. Takbir, Fatihah, Tahiyat, selawat dalam tahiyat tu, salam kanan. 5 awak belajar. Saya ajar bawah jalan, tepi jalan saya sebut 4 je. Takbir, Fatihah, Tahiyat, Salam. Saya nak mudahkan dia. Saya pun ajarkan dia. Saya suruh ikut saya. Allahu Akbar supaya dia rasa mudah. Dah lulus satu dia, yang kedua pula. Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Suruh ikut. Alhamdulillahirabbil ikut saya. Dia boleh sikit-sikit. Tahiyat dia tak boleh langsung. Tak apa, dia tahiyat tu biar dulu. Salam kanan. Dah 3 lulus, 1 je tak lulus. Saya pun ajak dia orang pergi makan. Budak dia gini saya makan. Saya suap dia orang makan. So ajak makan, dia semayang kat bilik. Dia semayang kat bilik, saya jadi imam, dia orang makmum. Masa semayang, Allahu Akbar, budak-budak tu jadi makmum. 2 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setiap kali Ar-Rahmanir-Rahim, budak-budak tu nangis. Ar-Rahmanir-Rahim. Budak-budak tu mesti nangis bila sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Tahu tak maksud dia apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sebab apa kita kenal Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang? Ada Nabi Muhammad yang datang dalam dunia, yang berjuang, yang perkenalkan Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sekarang, macam mana adik-adik dapat kenal Islam? Mak ayah awak kebanyakannya semua sekali tunjuk sifat kasih sayang ke awak, awak sayang kat Islam. Tapi ramai orang kat luar sana, mereka tak kenal kasih sayang Islam. Sebab tak ada orang tunjuk kasih sayang tu pada dia tu apa? Akhlak tu apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Budak-budak tu nangis. Ar-Rahmanir-Rahim. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis semayang, Ustaz, esok subuh boleh jadi imam kita orang. Ustaz, esok subuh boleh datang jadi imam kita orang. Esok boleh tak subuh, maghrib isyak esok Ustaz ada lagi, boleh tak cerita Nabi-Nabi kat kita orang? Budak-budak tu pun nangis. Alhamdulillah, ada 4 orang budak saya jumpa dalam masa 2 tahun ni. Budak perempuan pegang baby bawah jambatan. Sekarang di tempat tinggal. Saya gembira untuk dia dan saya sayang. Saya jumpa juga budak-budak degil-degil. Ada yang jual dadah budak-budak. Alhamdulillah, sekarang dia dah duduk kat tempat belajar. Setahun masuk tempat madrasah. Dia tak ada mak, tak ada ayah. Tahu tinggal dengan siapa budak-budak macam ni? Kadang-kadang tinggal dengan nenek. Nenek dah tua, jual kuih. Dia tak ada siapa-siapa sayang dia. Dah setahun duduk madrasah. Dia kata, Ustaz, kenapa ya Allah buat hidup saya tak ada ayah, tak ada mak, saya tak ada abang, tak ada kakak, saya tak ada adik, saya tak ada siapa-siapa yang sayang saya dalam hidup saya. Ustaz, kenapa Allah buat hidup saya macam ni? Saya cakap kat dia, supaya awak kenal Nabi Muhammad SAW. Nabi lahir tak ada ayah. 6 tahun mak Nabi meninggal, 8 tahun datuk Nabi meninggal. Tapi Nabi jadi manusia yang paling sayang semua manusia dalam dunia. Nabi nak semua manusia bahagia. Nabi nak semua manusia masuk syurga. Nabi tak nak mana-mana manusia masuk neraka. Itu sebenar-benarnya. Tapi tak tahu semenjak bila kebelakangan ni kasih sayang dah hilang di kalangan kita sama manusia. Tak tahu apa jadi. Kita masing-masing mula mementingkan diri kita sendiri. Maka apa terjadi pada dunia, pada masyarakat, pada negara, pada seluruh dunia? Manusia jadi berpecah belah. Sebab tu sebenarnya bermula kat sini, hati yang ikhlas. Dan hati yang ikhlas ni mula hilang dalam dunia. Sebab tu abang kakak adik-adik belajar berkasih sayang. Belajar apa dia? Belajar berkasih sayang. Ada mak ayah sayangi. Beri pelukan. Budak-budak tepi jalan macam ni, saya peluk dia. Pelukan ni penting. Siapa ada ayah lagi angkat tangan? Siapa ada ayah lagi angkat tangan? Ada ayah lagi? Siapa ada ayah peluk ayah? Siapa dah lama tak peluk ayah dia angkat tangan? Dah lama tak peluk ayah? Peluk ayah. Pegang ayah, peluk, rindu kat ayah kan? Ayah saya garang, tak pernah cakap dengan saya. Ayah saya garang, tak pernah cakap dengan saya. Ayah saya pukul 7 pegang kayu. Anak-anak masuk rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran masuk rumah.
Bapak saya garang. Tapi dengan mak dia romantik, penyayang. Dia kalau makan suap-suap berdua. Kadang mak masak dia peluk berbelakang. Seram jugalah. Kadang mak masuk bilik air, bapak masuk sekretar yang boleh tak faham sekali. Lama juga cuba memahamkannya. Abang kakak, bapak saya garang, tak pernah cakap dengan anak-anak. Sekali 5 tahun lepas mak saya meninggal, saya balik masuk bilik ayah saya, bilik mak saya. Ayah saya tengah tengok baju mak. Dia tengah nangis. Dia tak nangis, dia mata dia merah. Dia tengok baju mak. Saya pegang ayah saya, suruh dia duduk. Saya pun cakap, ayah, dulu mak selalu peluk Ibi, cium Ibi. Mak selalu cakap sayang kat Ibi. Ibi tak pernah balas cakap sayang balik. Dia cakap I love you kat saya. Saya tak balas semula, I love you too. Bukan susah pun. Tak balas langsung kat mak saya. Ayah, mak selalu cakap ayah penat sayang kat anak-anak. Mak suruh Ibi peluk ayah. Saya pun peluk ayah saya. Ayah, kali pertama saya peluk ayah saya 5 tahun lepas. Saya peluk dia. Saya cium dahi dia. Saya cium pipi kanan dia. Saya cium pipi kiri dia. Saya cium bahu kanan dia, bahu kiri dia. Ayah saya nangis. Dia rindu nak anak-anak peluk dia. Saya balik kampung, antara perkara yang bahagia dalam hidup saya dapat peluk ayah saya. Ayah ni nampak je garang. Tapi adik tahu ayah ni kadang-kadang dikerja siang malam. Kadang kasut pun buruk, baju buruk, sekolahkan anak-anak. Saya pernah jumpa nelayan, anak-anak tak balik rumah sebab nelayan tu garang. Tapi dia di atas bot cerita kat saya, Ustaz, saya sampai pernah sehari tunggu dapat ikan. Saya dapat seekor ikan. Saya doa, ya Allah, bagi ikan kedua, ketiga, keempat, saya nak sekolahkan anak-anak saya. Tentu dalam hidup ini nikmat bukan cuma duit. Duit tu penting, berharga. Penting menjadi kaya, berjaya, tolong orang miskin, anak yatim. Satu jihad. Perintah Allah, berusaha kuat ni perintah Allah. Tapi belajar beri kasih sayang pada ayah, pada mak, pada keluarga. Ramai orang tepi jalan. Saya pergi dekat lorong, dekat mana-mana kakak abang. Saya pergi lorong pelacuran. Saya sampai pakai jubah. Dia orang nampak saya, dia orang semua lari. Ustaz, dia orang cabut lagi semua sekali. Besar-besar dia orang melangkah. Maknanya seksi begitu lagi ha. Terbang kat longkang. Datang kali kedua tanggal jubah, pakai t-shirt je. Datang pada tempat gelap. Saya dakwah dia orang. Saya baru pegang dia orang. Saya boleh pegang, adik-adik tak boleh pegang. Sebab saya tak ada nafsu gitu. Tak ada nafsu kat dia orang lah. Saya pegang dia orang. Banyak-banyak seksi tu saya pegang dia orang. Saya baru nak ceramah dia, dia ceramah saya. Abang nak RM100 baik punya servis. Ya, 5 in 1 dia kata. 5 in 1 dia gila. Dia pegang saya pun cakap kat dia, Allah sayang awak. Dia tengok kita sekarang. Saya tak pergi seorang, saya berjemaah. Kawan-kawan saya duduk jauh sikit. Kalau ramai lagi cepat dia orang lagi. Dia janggut semua sekali. Saya tengah ceramah-ceramah, dia tergi kat muka saya. 4-5 orang tengok, saya dekat-dekat. Dia tengok, dia kata apa? Janggut. Dia orang lagi juga. Dia orang nampak janggut panjang. Saya datang kali seterusnya, saya seletik janggut saya semua sekali. Seletik janggut, pakai t-shirt apa ni, tak nampak sangat. Ustaznya, tiba-tiba saya pun datang. Saya tak ustaz pun nampak janggut kan. Saya pun datang-datang, saya ceramah dia orang. Jadi ringkaskan, saya bagi dia duit RM50 seorang. Saya panggil dia, siapa nak duit, mari sini. Dia pun datang kat saya bagi dia duit. Saya bukan nak apa-apa, saya ceramah kat dia orang. Lepas saya bagi duit, dia orang lari, tak ikut saya. Saya jumpa bapa-bapa ayam, mak-mak ayam seluruh Malaysia ni. Oh, semua orang Malaysia jumpa dia. Pergi semua sekali, alhamdulillah. Saya pergi Ipoh dapat 200 orang, pergi Johor dapat 200 orang, pergi sini dapat 200 orang. Saya bagi ceramah. Adik tahu berapa nama nak ikut saya kursus solat 3 hari? Saya nak ajak dia kursus solat 3 hari. Nak jadi baik ni, kena duduk majlis ilmu. Bawa daripada majlis suasana iman, suasana ilmu, boleh jadi baik. Buat 2-3 kali, insya-Allah boleh jadi baik. Saya buat 3 hari untuk dia orang. Dia orang ikut saya. 500 nama dapat. Minta nama, IC, pekerjaan. Pekerjaan, penari tiang. Apa gila. Saya ambil 5 orang je. 50 orang ikut saya. Tak ambil 500, tak terbayar saya. Saya belanja dia orang semua 50 orang. Guna duit saya sendiri. Saya belanja dia orang duduk ke hotel. Saya buat dewan jadikan surau. Buat qiyamul-lail, semayang, muzakarah. Itu antara program yang saya paling penat sekali. Sebab dia orang tak berhenti tanya soalan. Tanya soalan. Bila semain Zuhur yang pertama, Allahu Akbar, dia orang semua nangis. Saya ada rakam tu, kalau saya masuk tu viral kat YouTube tu. Trending nombor 1 tu. Tapi saya tak masukkan sebab takut nanti semua orang kata saya sesat. Sebab bila semayang tu belakang ada pakai baju kurung, ada pakai jubah, ada pakai baju kelawar. Tapi semua lelaki macam-macam pakaian dia orang. Pakai telekong pun ada, gila. Penuh ni semua sekali. Tapi saya dengan dia orang biasa dia. Dia orang dengan saya rapat semua. Saya ceramah-ceramah dia orang. Hari ketiga ada 3 orang pergi operation. Tu operation. Balik jumpa operation, balik rumah jumpa mak ayah. Mak sampai kat rumah, mak ayah dia tak kenal dia. Saya ada sekali dia tengok anak dia. Saya dia kenal, anak dia tak kenal. Ustaz, kenapa Ustaz jumpa saya? Dia dah nangis-nangis tengok saya dah. Mak peminat rupanya.
Makcik pun minat ustaz, nangis-nangis makcik tu. Bukan, makcik jangan peluk saya, makcik ni anak makcik kan. Makcik tu kata, kenapa siapa anak yang mana pula ustaz? Dia dah tak ingat anak dia. Anak dia hilang daripada kecil lagi, daripada remaja tak balik rumah. 3 orang tu tak balik rumah pada remaja. Mak dia peluk, dia nangis-nangis. Saya bersandar kat dinding. Tahu apa saya rasa? Saya rasa bersalah. Sebab saya tak banyak masa nak tolong semua orang begitu. Tapi saya nak tahu tak apa saya tahu. Saya tahu semua orang boleh jadi baik. Semua orang boleh bahagia. Tapi saya tak sempat nak jumpa dia orang semua sekali. Semoga Allah ampunkan dosa saya. Tahu tak apa Dedik, kakak, abang? Saya percaya semua orang dalam dunia boleh jadi baik. Saya percaya itu sungguh-sungguh pada hati saya. Semua orang dalam dunia kalau dia kenal Allah, dia mesti bahagia. Saya pegang tu sampai sekarang. Sebab tu saya yakin, saya sungguh-sungguh ajak yang bukan Islam, saya ajak masuk Islam dengan baik, dengan kasih sayang. Yang Islam pula yang jauh pada Allah, saya semangat ajak. Adik tahu sebab apa? Saya tahu adik sekarang, saya boleh beritahu masa depan adik sekarang, belum habis ceramah malam ni, saya boleh beritahu tak? Adik jadi orang baik, insya-Allah masa depan awak mesti baik. Tapi awak selalu tak nak, awak nak cuba dulu. Tak apalah, cubalah dulu. Senang saya kata, semain subuh hidup awak berubah. Saya yakin dia, hari-hari saya jumpa orang, saya tengok hidup dia berubah. Dia cerita masalah kat saya tak tahu nak buat apa. 3 orang tu berubah. Lepas tu ada 3 orang lagi pun dah mula daripada kerja pelacur, penari tiang, sekarang dah kerja apa tau? Kerja berniaga, elok-elok berniaga. Daripada lahir, mak tinggal kat tepi lorong. Tinggal pampers, tinggal apa? Lampin, tinggal susu sebotol. Ada susu sikit letak tepi lorong. Yang jaga pelacur, yang ambil jaga dia pelacur. Orang kerja tepi lorong ambil buat jadi anak, angkat. Lepas tu pelacur tu dia umur 8-6 tahun je, pelacur tu gila. Dia jadi pelacur daripada 6 tahun. Adik boleh kira. Budak jadi pelacur daripada 6 tahun. Dia pula sedembut sikit, dia pun terus 6 tahun jadi pelacur kat tepi lorong. Tak siapa-siapa ambil bagi coklat, maaf, bagi RM20, RM40 jadi pelacur tepi longkang-longkang, kotor, busuk. Adik agak bahagia tak hidup macam tu? Tak bahagia langsung. Tapi tahu tak apa dia abang kakak, hidup dia kat situ. Dia tak tahu nak buat lain, dia tahu buat tu je. Dia musnahkan hidup tepi jalan. Satu hari kena rezeki, kena HIV, habis hidup dia musnah. Satu hari dia ni, habis sakit, kena sakit buah pinggang, makan tu ini, sakit buah pinggang, teruk, dah sampai sakit teruk. Jadi macam-macam penyakit, kesian. Sebab tu saya kalau tengok orang, saya susah nak hina orang cakap buruk pasal dia. Sebab saya tahu dia boleh bahagia, dia boleh berjaya, dia boleh jadi baik. Sebab tu adik-adik semua depan saya tahu kenapa saya gembira datang sini. Sebab semua depan saya ni bakal-bakal pemimpin yang berjaya, orang-orang yang berjaya. Penting tak adik semua berjaya? Penting ke tak? Penting tak awak semua kaya raya? Penting ke tak? Penting tak awak semua jadi pemimpin yang terkenal, pemimpin yang hebat? Penting ke tak? Penting tak awak semua jadi terkenal depan saya? Penting ke tak? Penting, semua penting. Tapi untuk kebaikan. Penting awak jadi kaya. Hadis Nabi, barang siapa bekerja kuat untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad. Jadi orang, adik-adik semua kena kaya untuk tolong ramai orang dalam dunia. Penting jadi kaya. Kaya tu jihad. Kaya tu apa dia? Jihad. Tapi awak takut jadi kaya, takut nanti sombong. Sombong tu usaha kedua yang kena buat, kena buang daripada hati. Banyak khidmat, pergi tolong orang miskin, basuh tandas, jangan suruh-suruh orang. Tu kena belajar. Tapi bukan dengan jalan tak menjadi kaya. Sahabat yang besar-besar, penting tak jadi ketua? Penting ke tak penting? Penting supaya awak boleh memimpin manusia kepada kebaikan. Semua sahabat yang sebelah kubur Nabi, semua khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, semua sahabat-sahabat yang mulia khalifah, ketua-ketua. Dia penting jadi ketua, tapi awak takut. Awak dengar siapa jadi ketua, kat akhirat nanti kena ikat. Awak pun tak nak ambil tanggungjawab. Jadi semua tak nak ambil tanggungjawab. Jadi apa jadi? Agama jadi kucak-kacir. Manusia jadi kucak-kacir. Hidup manusia tak lurus sebab semua tak nak ambil tanggungjawab. Semua nak berehat, duduk belakang-belakang, nyorok. Yang seterusnya, penting tak jadi terkenal? Penting. Awak sekarang nak siapa semua sekali? Adik-adik perempuan nak siapa? Awak nak kahwin dengan siapa? Kau ada pilihan. Rezeki mencurah-curah, tiba-tiba dapat kahwin dengan orang tu. Siapa awak nak kahwin? Mesti nak kahwin dengan penyanyi Korea kan? Tak nak. Ustaz Amin kan tak nak. Penyanyi Korea, apa tu masuk Islam pula, warak pula nak. Handsome, warak, terkenal, baik, setia. Nak tak nak? Gebut dia orang, ya Allah, amin Ustaz, amin. Boleh cakap Melayu pula, gila nak. Mesti nak semua sekali. Semua nak. Tahu sebab apa awak nak kahwin orang Korea? Tak salah pun dia, jangan marah. Awak nak kahwin dia. Awak dah bercinta, selamat bercinta tu, dakwah dia masuk Islam terus. Tapi tahu tak apa dia? Ramai orang, sebab apa nak kahwin? Sebab dia terkenal, sebab dia mulia. Dia sekarang semua nampak orang Korea hebat, terkenal, baik.
Awak nampak begitu. Saya tak sebut apa-apa, nampak dia baik. Ramai orang mesej saya, Ustaz, saya bercinta dengan orang Korea, saya nak kahwin dengan dia, dia tak nak masuk Islam. Saya marah. Tapi saya sayang dia. Kenapa Islam perlu larang kita nak kahwin dengan orang bukan Islam? Larang dia, mesti dia masuk Islam. Kenapa nak kena paksa dia? Semua agama lain, maaf saya sebut, dia orang tak kisah sangat, dia tak masuk pun tak apa. Islam tak boleh. Kenapa macam tu Ustaz? Kenapa gong-gong orang? Kenapa nak paksa-paksa orang? Saya tanya kat adik tadi, adik, awak rasa esok pagi awak hidup lagi ke tak? Esok pagi hidup lagi ke tak? Tak tahulah Ustaz, tak pastilah. Saya rasa awak hidup esok pagi. Lagi minggu depan awak rasa awak hidup ke tak? Saya tak berani cakap lah Ustaz. InsyaAllah awak hidup, cantik, muda lagi minggu depan lagi. Lagi sebulan agak-agak awak ada lagi tak? Ada dia. Dia cakap mungkin, tak tahu Ustaz. Lagi 10 tahun pun saya rasa awak ada lagi. Saya rasa umur awak ni panjang. Awak meninggal nantilah umur 80. Umur 80 tahun. Awak sekarang dah 20 tahun. Mana awak boleh 50 tahun lagi apa? 70, kalau lebih kurang. Awak 80 tahun lagi awak hidup katakan. 80 tahun awak bahagia. Tapi lepas mati, awak terpisah. Atau awak nak bahagia sampai mati. Lepas mati. Mati datang pun tak pisahkan awak. Awak bercinta sampai syurga, bercinta buat selama-lamanya. Siapa nak bercinta sampai syurga selama-lamanya, tak ada bahari berakhir, bercinta buat selama-lamanya? Siapa nak angkat tangan? Wah, boleh tahan juga miang semua nak kahwin semua ni. Amin, kahwin semua sekali. Jadi abang kakak, tahu tak apa dia? Orang tak nak bercinta 1-2 hari. Orang nak bercinta sampai syurga. Sebab tu kena ajak dia masuk Islam. Allah tak nak kita tak bahagia. Allah nak kita betul-betul bahagia. Tapi bahagia bukan sehari dua. Katalah kahwin 2 hari, meninggal kakak. Kan penat kahwin, cinta. Baru 2 hari kesian je. Baru lepas nikah, accident, langgar lori, meninggal. Tapi kalau dia orang baik, dia terpisah dalam dunia. Dekat sana boleh jumpa balik semula. Itu tujuan beragama, abang-abang kakak sekalian. Untuk tu bahagia ni dekat hati. Bila kita mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW. Itu tu belajar bahagia. Ramai orang, semua manusia boleh bahagia. Rasa sayang pada semua orang. Boleh semua sekali. Cuba seorang pegang tangan seorang. Cuba seorang pegang tangan seorang. Pegang tangan, pusing kat sebelah tu, pegang tangan dia. Atau semua orang berdiri sekejap. Cuba semua berdiri sekejap. Cuba semua berdiri. Boleh berdiri sekejap, semua berdiri. Semua orang, seorang pegang tangan seorang. Siapa datang dengan isteri, pegang tangan isteri. Siapa datang dengan kawan, pegang tangan kawan. Seorang pegang seorang. Kalau tak ada kawan, bertiga pun tak apa. Dah pegang tangan, pandang dia, pandang 2 belah tangan. Seorang pandang seorang. Pegang 2 belah tangan, macam orang bercinta. Dah pegang tangan. Baik, dah pegang tangan. Saya nak semua cakap pada orang depan tu. Dah pegang tangan dah? Dengar saya cerita ni abang kakak. Kita semua ni sebuah keluarga. Allah sangat sayang pada kita. Dia beri kita banyak nikmat yang banyak. Dia beri kita Islam, dapat kenal Allah. Dia ajar kita supaya menyayangi semua manusia. Ada manusia yang kita tak pernah jumpa, yang banyak berjuang untuk kita. Nabi Muhammad SAW. Nabi balik rumah, walaupun Nabi ni susah, penat. Nabi balik rumah, Nabi pegang tangan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi pegang tangan. Sampai balik rumah Nabi pegang tangan. Walaupun Nabi penat berdakwah. Kenapa tak nak dengar lagu? Sampai ke rumah Nabi pegang tangan. Adik-adik kat rumah pegang tangan keluarga. Saya pegang tangan. Nabi ambil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Nabi pegang tangan. Sampai kat rumah Nabi ambil Sayyidina Hasan, Nabi letak paha kanan, Nabi SAW cium. Nabi ambil Sayyidina Husain, Nabi letak paha kiri, Nabi SAW cium. Tangan kanan Nabi peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi cium. Tangan kiri Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha, Nabi cium. Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyiapkan
mereka semua, awak semua yang terpelajar depan saya. Allah yang pilih awak belajar kat UUM ni utamanya. Awaklah pemimpin masa depan. Esok lusa saya dah mati. Esok lusa ramai orang-orang yang baik dalam dunia pun pergi. Banyak cikgu, guru-guru yang saya sayang dah pergi, dah tak ada dalam dunia. Mereka sangat baik, mereka dah tak ada. Mereka sangat ikhlas, mereka dah tak ada. Mereka banyak tolong orang, mereka dah tak ada sekarang. Awaklah orang di depan saya. Bayangkan setiap orang depan saya sekarang, awak sambung perjuangan kebaikan, bawa rahmat dalam dunia ni, sayang semua manusia, gembiranya Nabi. Kalau bukan awak, siapa lagi? Awak semua penting dalam dunia. Adik jangan pernah rasa tak penting, jangan pernah rasa kurang, jangan putus asa, jangan pernah terfikir nak bunuh diri, jangan pernah rasa awak kurang, awak bukan sesiapa, awak sedih. Tak. Awak mulia, baik. Allah jadikan awak sebaik-baik kejadian. Itu awak kena tolong kawan-kawan kat sini biar semua berjaya. Dengan satu orang pun keluar daripada UUM ni, atau mana-mana awak yang datang daripada tempat kita tinggi sekarang, melainkan dia menjadi manusia yang bahagia. Tolong semua kawan-kawan kita. Siang kita dakwah orang. Jangan tinggal solat sampai bila-bila. InsyaAllah hidup awak bahagia. Saya sayang awak kerana Allah. Mungkin selepas habis kat sini, kita mungkin dah tak jumpa lagi. Selepas di sini, kita mungkin dah tak jumpa. Tapi saya tak akan pernah lupa doakan awak. Kita semua sedang berjalan atas jalan yang sama. Kita sama-sama nak bahagia, sama-sama nak berjaya, sama-sama nak redha Allah. Itu yang kita kejar dalam hidup. Nanti kalau awak masuk syurga, awak tak nampak saya, awak carilah saya. Saya dengar kawan yang baik boleh tolong kawan dia untuk ajak sama-sama masuk syurga. Kita berkawan dalam dunia, biar kita berkawan sampai syurga. Saya sayang awak kerana Allah. Saya sayang awak kerana Allah. Saya doakan awak berjaya. Kalau saya buat salah kat awak, saya minta maaf. Saya banyak buat salah. Saya sayang awak kerana Allah. Sekarang semua peluk orang depan dia tu 30 saat doa dia. Cakap sayang. Cakap yang baik-baik. Cakap jangan sedih, kita ada Allah.
awak cantik, handsome, baik, sempurna, langsung tak ada apa-apa kurang. Kalau sesiapa kurang, awak rasa kurang, semua tu salah. Awak sempurna, baik. Awak ada Allah, awak ada Tuhan yang sangat sayang pada awak. Peluk kawan-kawan tu semua sekali, cakap sayang kat dia. Ada mak ayah, peluk mak ayah, cakap sayang. Cakap yang baik-baik, doa dapat 4 flat. Saya doa dapat 4 flat, cemerlang. Awak dapat jadi pemimpin, jadi kaya raya. Awak dapat tolong ramai manusia dalam dunia. Baik. Dah peluk dah? Baik, semua boleh duduk. Jadi abang kakak, dalam hidup ni beri kasih sayang. Kita kadang-kadang dalam hidup nak mak ayah beri kasih sayang kat kita. Ada masa kita yang kena beri kasih sayang kat mak ayah. Saya tahu ada antara awak ni sedih kan, kadang penat, letih belajar. Penat belajar dek? Penat kan? Awak dah besar-besar macam ni, dah kurang kasih sayang. Umur macam awak ni banyak kena marah kan? Semua awak terkejut sebab awak transisi nak dipertanggungjawabkan segala tugas dalam dunia ni. Awak rasa awak macam budak-budak, tapi kadang-kadang awak rasa macam orang besar. Kadang-kadang awak cuma nak jadi anak-anak. Tak, saya pun tak faham apa secakap ni. Tapi begitulah, awak nak jadi macam tu. Awak semua penat ni, kakak-kakak, abang-abang masuk universiti. Awak belajar yang rajin-rajin. Jangan yakin kita ada Allah. Usaha sungguh-sungguh, cemerlang dik. Biar dapat 4 flat, cemerlang. Dapat A, straight A. InsyaAllah boleh. Saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Selalu cakap macam tu. Jangan cakap mampus dah. Macam mana exam tadi? Gila, susah, mampus, mati, meninggal. Macam mana exam? Gila, susah, bodoh, mampus, mati, sial, macam-macam. Susah je, mampus, mati. Jangan. Bila susah cakap. Orang beriman, Nabi ajar ayat Quran banyak kali. Awak belajar iman tu boleh tahan juga. Tapi sampai soalan periksa, mampus, mati, meninggal. Lepas tu cakap apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, kita ada Allah. Allah bersama kita. Saya ada Allah. Cuba semua pegang bahu kiri kanan semua sekali. Cuba pegang. Cuba ikut saya cakap. Saya ada Allah. Semangat lagi. Saya ada Allah. Saya ada segala-galanya. Allah bersama saya. 4 flat. Kacang gila. Tak ada halang. Senang je. Boleh punya. Saya ada Allah. Saya ada segala-galanya. Buku-buku ni langsung tak layak nak uji akal saya. Saya ada Allah. Saya ada Allah. Saya ada segala-galanya. Saya akan dapat semua subjek A. Semua 100 markah. 4 flat. Kacang gila. Tak ada hal lah. Kalau tak dapat 4 flat, bodoh sangat. Allah bersama saya. Tak ada apa yang mustahil. Saya orang beriman, tak pernah takut apa-apa, melainkan hanya takut pada Allah. La ilaha illallah. Hantu, jin, setan tak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Kalau nampak hantu, kejar dia, tangkap, lempang lelaju. Cakap ke hantu tu, Quran kata orang beriman tak boleh takut apa-apa, melainkan hanya takut pada Allah. Dulu, kini, selama-lamanya yang jaga saya ialah Allah. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Terima kasih tak pernah lupakan saya. Maafkanlah saya sebab selalu memandang rendah diri sendiri. Saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Buat macam ni, buku tebal ni. Buku tebal ni, tebal lagi, tebal lagi, tebal lagi, bagi lagi, langsung tak layak nak uji akal saya. Saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Allah bersama saya boleh jadi orang paling kaya kat Malaysia ni. Allah bersama saya boleh Islamkan kampung demi kampung, negeri demi negeri, negara demi negara. Saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Allah bersama saya, tak ada apa yang mustahil. Kita semua sempurna. Adik jangan pernah bangun pagi tengok muka kat cermin cakap kenapa tak cantik. Begitu. Tak payah rasa macam tu. Kalau orang cakap kat awak cantik, alhamdulillah. Ada orang kata tak lawa muka kau buruk. Cakap dia sila meninggal. Kita tak hidup untuk orang, kita hidup untuk siapa? Untuk Allah. Cuba ikut saya lelaki, wanita, semua sekali lelaki, wanita,
tak boleh beri bahagia. Yang beri bahagia ialah Allah. Walaupun saya tak pernah kenal dia, tak pernah jumpa, kami bertemu, Allah takdirkan dia jodoh saya, dia tetap jodoh saya. Walaupun tsunami datang cuba memisahkan kita orang, tsunami kedua datang, kami tetap akan bersama, sebab dia lah jodoh saya. Walaupun saya bercinta siang malam, ikut saya, walaupun bercinta siang malam, berating siang malam, menggatal siang malam, Allah kata dia bukan jodoh saya, dia tetap bukan jodoh saya. Saya hanya akan bahagia bila Allah beri bahagia. Yang beri saya bahagia hanyalah Allah. Dulu tak kenal pun, elok je berak, mandi pun basah, makan pun 2-3 pinggan, baru kenal 3-4 hari macam nak meninggal. Tu bahagia ke bengong? Jadi adik yang bagi bahagia tu Allah. Tak payah heran sangat, ada alhamdulillah, tak ada sila meninggal. Jadi kita tak hidup untuk orang, kita hidup untuk siapa? Untuk Allah sayang kita. Jangan gilakan diri. Ustaz, diri mati, dia tinggalkan saya sayang dia, saya menak dia je dan orang lain. Mati saya Ustaz. Adik mati kenal orang baru 5 hari, Allah jaga awak pada kecil sampai sekarang. Adik, awak baru kenal 5 hari, nak mati awak adik. Sepinggan pun tak bagi kat awak. Yang bagi kita bahagia siapa? Allah. Yang laki pun sama, yang bagi kita bahagia siapa kat abang? Allah. Awak ingat seorang tak bahagia, awak tambah lagi 5 supaya tak stres. Jadi 5 banyak spare, bahagia sikit, rupa lagi derita sebab banyak dosa pada muka. Jadi adik, semua untuk tu dalam hidup, bahagia ni kat hati. Bila kita kenal Tuhan, kenal Allah SWT. Tu abang-abang kakak sekalian, dalam hidup ni belajar kenal Allah, belajar dalam hidup bahagia. Dan jaga solat dengan tinggal. Siapa ni nak jaga solat, angkat tangan. Masya Allah, boleh jaga solat fardu Siapa ni nak dapat 4 flat, angkat tangan. Jangan satu orang bukan UM tak dapat 4 flat, semua sikit dapat. Boleh ke tak boleh? Niat jadi usaha sungguh-sungguh macam orang gila, usaha habis-habisan, jumpa lecturer 10 kali je, jumpa sampai dapat A. Tak dapat, cari lagi lecturer tu, biar nangis lecturer tu bagi awak A juga. Cari dia, saya buat macam tu kat universiti dia, semua bersyaraf macam tu. Assignment ke apa, semua saya jumpa bawa air, bawa ni, bukan rasuah, bawa bagi jumpa lagi, jumpa, tak dapat, jumpa lagi, dah keluar result, sebelum keluar result, doktor dapat A tak? Doktor dapat A tak? Tak kira siapa dia, alhamdulillah dapat A dia. Kat universiti senang boleh dapat A. Jadi awak kena rajin jumpa, tanya, tak okey, hantar lagi sebelum tarikh, hantar lagi, ambil, buat balik semula, buat balik. Macam mana dapat A tak, doktor tak boleh, buat lagi sampai dapat A. Tapi jangan hantar last minute lah, memang meninggal dapat A. Jadi semua niat dapat straight A semua boleh, dapat 4 flat cemerlang. Dan abang kakak sekalian, awak dalam hidup awak semua dah besar. Dan ujian dunia sekarang kuat, macam-macam ujian dengan keadaan dunia yang terbuka ni. Apa-apa nak tahu boleh tahu, apa nak dengar boleh dengar, macam-macam benda awak lihat. Jadi ujian hidup ni sangat besar. Zaman awak ni langsung tak sama dengan mana-mana zaman mak ayah awak dulu-dulu. Jadi awak banyak tekanan dan awak rindu kasih sayang mak ayah awak. Betul kan? Siapa selalu kena marah dalam keluarga, dia angkat tangan. Siapa selalu kena marah? Sedih kena marah? Sedih kena marah? Sedih kan? Saya selalu umur awak selalu kena marah semua sekali. Dah kurang kena puji, awak sedih, penat, rasa belajar. Siapa pernah terfikir macam nak bunuh diri? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa pernah terfikir putus asa dalam hidup macam nak bunuh diri? Angkat tangan. Tak ada? Oh, cemerlang kat UM tak ada. Kali pertama tak ada orang angkat tangan. Siapa pernah begitu? Siapa pernah terfikir nak bunuh diri? Pernah putus asa dalam hidup? Ada? Oh, jauh kat belakang sana. Jauh ke belakang. Baik, saya teruskan Jadi abang kakak yang sangat saya sayangi, kasih sekalian, awak semua rindu kasih sayang mak ayah. Saya sayang anak-anak saya. Saya tahu bila umur makin besar ni kurang di saya ni. Saya masa anak sulung saya nombor 1, dia sandar dekat dinding. Masa kecil-kecil tidur kat pintu, umur 5 tahun. Saya tolak pintu, terkena kepala dia, kena sikit. Ayah, dia nangis. Ayah kakak rindu kat ayah, umur 5 tahun. Saya pun dukung dia hantar kat bilik. Saya dukung dia, saya hantar kat bilik, umur 5 tahun. Saya bangun pagi, saya tengok anak saya yang nombor 2 tu tidur kat pintu. Suatu hari anak dah 4 orang. Saya balik rumah, anak sulung saya nombor 3, nombor 4 tu peluk saya, lari. Yang sulung tadi dia sandar kat dinding, dia rindu nak saya peluk dia. Tapi saya penat, saya terlupa peluk dia. Saya rasa berdosa kat anak sulung saya. Saya rasa berdosa kat anak sulung saya. Duduk sini sejuk sikit. Saya rasa berdosa pada anak sulung saya. Lepas tu saya bangun pagi, anak nombor 2 pula tidur dah malam. Saya rasa bersalah.
Saya pun pergi ke anak sulung saya. Faham lagi cerita saya? Saya pun tak faham sangat ni. Faham lagi? Anak sulung saya dah tidur. Patut saya peluk dia. Adik-adik dia semua dapat peluk. Dia seorang tak dapat. Itu cerita dia. Sampai kat bilik anak sulung, dia dah tidur. Ya Allah, saya sayang anak saya. Saya tak sempat peluk dia. Saya minta maaf ya Allah. Bangun jagakan anak saya Allah. Jagakan dia untuk saya kalau saya pergi dulu. Tiba-tiba anak saya dia terjaga. Dia terjaga, dia peluk saya. Ayah, kakak rindu kat ayah. Ayah, kakak rindu kat ayah. Saya terbangkan dia. Dia nangis sebab dia rindu kat saya. Saya lagi rindu anak saya. Saya bangun pagi, saya pergi ke anak lelaki pula, dia belum tidur. Saya kata rindu kat ayah, dia geleng. Tak rindu? Dia angguk. Rindu ke tak? Dia geleng. Saya peluk dia, anak lelaki saya pun nangis. Dia pun rindu kat saya. Abang-abang kakak, siapa rindu mak ayah dia angkat tangan. Rindu kat mak ayah. Redha Allah terletak pada redha mak ayah. Hadis Nabi. Kecilkan hadis tu nampak pendek je. Redha Allah terletak pada redha mak ayah. Binasalah orang yang ada mak ayah tapi mak ayah dia tak jadi sebab untuk dia masuk syurga. Redha Allah terletak pada redha mak ayah. Awak kalau nak berjaya dalam hidup, satu dengan cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah, dengan orang tua-tua ni belajar hormati, sayangi. Belajar berbahasa, budi bahasa, cakap dengan baik, rendah diri, jangan sombong. Itu syarat dalam hidup dia. Jangan rasa lebih tinggi daripada cikgu, daripada orang lebih tua. Jangan pernah sombong dia. Orang yang rendahkan diri dia, nanti Allah tinggikan dia. Jangan sombong. Walaupun ada masa awak kena tunjuk kepimpinan awak. Tapi ada masa depan mak ayah dengan orang tua, kadang-kadang tunjuk bodoh sikit pun dapat pahala dia. Kalau tunjuk bodoh, jangan tunjuk pandai sangat depan mak ayah, depan pensyarah, depan. Kadang-kadang ada masa begitu, tengok keadaan tempat. Saya sayang mak ayah saya. Ayah lahir saya kecil-kecil tu, keluarga saya tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Satu hari saya pergi masjid, saya kat sekolah masa darjah 6. Cikgu saya kata pasal solat. Saya dengar, saya menangis. Saya mula belajar pasal Islam, kenal Allah, pasal Nabi Muhammad. Saya balik rumah, hidup saya mula berubah. Tapi saya risau mak ayah saya. Kadang-kadang saya doa supaya mak ayah saya dapat hidayah. Tapi saya fikir macam mak ayah saya tak boleh dapat hidayah. Tengah saya buat taklim, tiba-tiba mak saya datang. Mak saya nangis. Mak saya masa tu seksi, lawa juga mak saya. Yalah tengok anak Isa macam mana kan. Ada rasa nak muntah tak? Mak saya datang. Tak lama tengah saya baca taklim, saya, mak dengan adik, bapak saya datang. Saya umur 60 tahun, saya anak ke-10 daripada 12. Bapak saya datang. Saya nangis tak berhenti. Duduk sebelah saya. Ebi, boleh tolong ayah? Ajar ayah nak kenal Tuhan, ajar ayah sembahyang. Saya terus nangis tak berhenti macam mimpi. Allah beri hidayah ke ayah saya. Saya berdoa hari-hari, tapi saya tak percaya bapak saya dapat hidayah. Saya pegang tangan ayah saya pergi ambil wuduk masa saya tingkatan 1. Ayah saya nangis je. Sepanjang semayang saya jadi imam, dia makmum, dia nangis tak berhenti. Habis semayang dia tanya, Ebi, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat, ayah tak pernah kenal dia, ayah tak pernah terima kasih pada dia. Dia maafkan ayah tak? Ayah nak tahu tak siapa bawa ayah hari ni sembahyang kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan mak, bukan ibu. Yang bawa ayah ialah Allah SWT. Ayah saya terus nangis tak berhenti. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya, bila ayah saya kenal Allah SWT, mula sembahyang. Saya bahagia dia. Semenjak tu saya tak susah. Sebelum tu saya macam tak ada tujuan hidup. Lepas saya kenal Allah, kenal Islam ni, hidup saya ni ada perjuangan. Saya pergi mana, saya selalu berdakwah, berkongsi kebaikan, ajak orang datang kepada kebaikan. Alhamdulillah bapak mak saya dapat hidayah. Saya berdoa setiap hari. Satu hari bapak saya bankrupt. Lepas Islam tak lama, bapak saya bankrupt. Mak saya kerja kedai makan, tiba-tiba susah. Saya ingat lagi lahir saya 21 Disember. Mak saya call saya, Ebi, selamat hari lahir mak sayang Ebi. Sorry nak, tak ada kek, tak ada hadiah daripada saya kecil. Mak saya call saya sebab saya tak ada kat rumah. November, Disember saya mesti pergi berdakwah pedalaman pada saya umur 12 tahun. Saya tak pernah dekat rumah. Saya pada kecil dia memang kerja saya berdakwah daripada kecil. Saya kalau masuk universiti pun niat saya berdakwah dia. Saya masuk universiti, satu SEM, satu college. SEM 2 pindah college lain. SEM 3 saya pindah college lain. SEM 4 saya pindah college lain. Awak tahu apa niat saya? SEM 1 saya duduk kat college tu sembahyang subuh, berapa orang sembahyang subuh.
Sebelum saya habis semester 1 tu, alhamdulillah 70 orang pernah ikut saya berdakwah. 70 orang sembahyang subuh. Saya pindah kolej lain. Universiti sama, kos sama, pindah kolej kediaman. Masuk kolej kediaman, saya tengok orang sembahyang tak ramai. Saya niat sebelum saya habis kat sini, saya nak ajak berapa orang masuk Islam, saya nak ajak berapa orang mula jaga sembahyang subuh. Saya pindah kolej lain. Itu niat saya walaupun saya masuk universiti. Awak kena niat macam tu. Mana kita pergi belajar ilmu kat sana, tapi bawa Islam mana saja kita pergi. Saya mula berdakwah. Adik tahu apa jadi? Selamat ilahi nak, sorry tak ada kek, tak ada hadiah. Saya rasa tak penting cakap happy birthday tu, tapi cuma mak saya seorang yang cakap. Satu hari umur saya 19, saya kat Pakistan, saya sakit. Saya pun call mak saya lahir saya. Mak saya kata, Ebit selamat ilahi. Mak saya dengan Ebit, sorry nak, tak ada kek, tak ada hadiah. Ebit sihat? Sihat mak. Dah makan? Dah. Sebenarnya saya kat hospital, dah 6 bulan saya sakit. Masuk air kat badan. Saya tak pernah minta dengan mak ayah saya, tak pernah cerita susah. Sebab masa tu keluarga saya dah susah. Saya tak pernah minta duit dengan dia daripada umur 15 tahun. Sebab tu saya kalau tengok anak-anak hari ni minta macam-macam ke mak ayah, saya macam sedih. Sebab saya pada kecil tak minta ke mak ayah. Saya lapar, ya Allah tolong, ya Allah lapar, tolong saya, ya Allah lapar. Saya selalu nangis. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Selalu juga tak dapat. Tapi saya gembira sebab saya tahu saya berdoa pada Tuhan yang betul. Saya benar-benar yakin Dia beri sebab dia sayang, dia belum beri pun sebab dia sayang. Ya Allah sejuk, ya Allah sejuk. Kat Pakistan selimut tak ada, selimut tak datang-datang. Tapi saya rasa gembira sebab saya dapat berdoa pada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini saya dengar masa umur 12 tahun. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Susah ambil uduk semayang, nak bayar yuran tak ada duit, semayang hajat, tak pakai stokin di sekolah, baju selainya susah dia. Keluarga saya susah sangat. Saya tak pernah minta apa-apa. Saya niat nak kerja kuat-kuat, nak tolong mak ayah saya. Spek mata mak pecah, tak ada duit nak ganti. Dia baju buruk, mak nanti Ebit dah kaya senang, beli mak baju baru Nanti Ebit kaya mak. Mak saya cakap, tak cakap macam tu nak, tak baik nak. Kau nak makan pun tak cukup duit, kau sibuk nak jadi kaya. Bukan mak, memang Allah janji kalau jadi orang baik, nanti Allah buat. Dalam Quran kata beriman dan bertakwa, Allah buka keberkatan langit dan bumi. Bukan Ebit nak, Allah bagi. Tak nak, jangan cakap begitu. Saya cakap itu bukan saya nak sangat. Tahu sebab apa? Saya macam kesian kat mak saya. Mak nanti diganti spek mata mak tau. Mak kenapa tak pernah pakai emas? Kawan-kawan mak semua ada emas. Tak apalah nak, nanti dalam syurga je lah mak pakai emas. Tak nanti Ebit. Mak saya pernah sebut nak pergi Langkawi. Dekat dengan awak kan, nak pergi Langkawi. Nanti Ebit bawa mak pergi Langkawi tau. Saya niat kerja kuat-kuat. Adik habis saya belajar, saya minta kerja, semua kerja tak dapat. Swasta, kerajaan, semua tak dapat. Habis belajar, semua tempat interview saya pergi. Ada tempat ambil resume saya campak tong sampah. Saya ingat sampai sekarang ni. Banyak tempat tu maki hamun saya. Saya ada janggut sikit. Ada sikit je, bukan panjang macam sekarang. Sikit janggut tu. Dia pakai kopiah. Memang tak dapat kerja ni. Mana-mana semua tak dapat. Saya terbiasa pakai kopiah. Sekarang saya pandai dah tak pakai kopiah. Gym tak pakai kopiah. Wah. Pergi jogging supaya orang tak ramai ambil gambar. Niat dia rupanya bagus, tak pakai kopiah supaya orang tak kenal sangat. Kalau tak, anak saya hilang. Kalau orang gambar dengan saya, anak saya semua dah hilang kalau bawa anak. 2 jam cari anak, sibuk bapak bergambar. Lepas tu apa nak cerita, dah hilang dah. Jadi lepas tu saya niat nak kerja kuat-kuat. Last sekali kan abang kakak, saya dapat kerja. Bila saya dapat kerja, dapat je kerja tu, dapat kerja, saya pergi kampung asli berdakwah 2 bulan. Kali pertama pakai duit saya sendiri. Saya gembira sangat. Jamu dia orang makan, saya gembira dia. Tiba-tiba adik saya hantar mesej gambar mak saya sakit. Saya reply, Ebit balik sekarang. Saya nangis tak berhenti. Sebab saya memang sayang mak saya. Daripada kecil dia teman saya. Saya kalau penat, dia peluk saya. Daripada kecil saya belajar, dia tak tahu baca, tapi dia teman sebelah saya baca. Kalau saya berdakwah, orang tak dengar, dia peluk saya. Dia selalu bagi semangat kat saya. Tahu tak apa selalu cakap kat saya? Dulu ada orang sayang kita, sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Saya pun nak balik ke Mas Barang, mak saya call saya, Ebit kat mana? Ebit nak balik tengok mak. Kan program kau panjang lagi. Tak apa mak, dakwah ni nanti Ebit sambung. Mak cuma ada seorang lah hidup Ebit, Ebit nak khidmat mak. Ebit pada kecil dah berdakwah mak. Kalau tak pergi kali ni pun Allah tahu dah mak. Mak cuma seorang lah hidup Ebit. Kalau kau balik, mak tak maafkan kau.
Kau nak derhaka, mak tak maafkan kau sampai bila-bila. Mak saya tak pernah cakap macam tu dengan saya. Mak saya lembut je orang, yang garang bapak saya. Saya kata, mak, Ebi nak balik tengok mak. Kau kalau balik mak tak maafkan. Kenapa mak? Ebi, dulu kita sesat. Dulu hidup keluarga kita tak bahagia. Dulu kita tak tahu semayang. Dulu kita tak tahu Quran. Ada orang sayang keluarga kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Nah, dulu kita pandai Quran. Saya kecil-kecil kalau tengok macam awak ni terpandai semayang, saya nangis. Saya tengok budak-budak tahfiz baca Quran, saya nangis. Saya tengok pendakwah datang, dia datang 3 hari buat dakwah kat tempat saya. Tabligh tu datang 3 hari, dia balik 3 hari tu dia. Saya tahu apa yang saya buat. Saya lampai daripada jauh. Masjid saya bawah bukit, saya lampai daripada jauh. Tahu sebab apa saya lampai daripada jauh? Sebab pas dia orang balik, dah tak ada orang nak suap saya makan. Dah tak ada orang nak ajar saya semayang. Dah tak ada orang nak cerita Nabi-Nabi kat saya. Saya teringin nak keluarga macam awak semua. Keluarga yang kenal Tuhan, kenal Allah. Saya hari-hari menangis berdoa. Saya nak semua keluarga saya dapat Islam. Saya sayang dia orang. Saya buat baik kat dia orang. Saya balik kampung, saya bodek semua orang, buat baik kat semua orang. Tahu sebab apa? Saya cuma sayang dia orang. Saya teringin nak kongsi apa yang saya tahu. Tapi akhlak saya tak bagus kerana mereka tak faham. Mak saya kata, Ebi, dulu ada orang sayang kita, sekarang giliran kita sayang orang lain. Mesti dah lupa kot, Bi. Kau dah jadi penceramah sekarang kan, pendakwah. Jadi kau pun dah tak berapa ingat. Ingat, mak. Saya pun nangis, mak. Macam mana kau tak sempat jumpa? Saya tanya kat mak saya. Mak saya kata, nak, kalau tak sempat jumpa dalam dunia, nanti jumpa dalam syurga. Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Kali pertama saya rindu nak cium pipi mak saya. Kali pertama. Saya dengan mak saya tak ada romantik-romantik. Saya rapat dengan dia, tapi dia cakap sayang-sayang ni memang saya tak pernah balas kat mak saya. Mak, letak pipi mak kat telefon, Ebi nak cium. Adik tahu apa saya buat? Abang kakak tahu apa saya buat? Saya cium-cium telefon tu. Mak, letak tangan mak kat telefon, Ebi nak cium. Saya rindu tangan mak saya, yang mandikan saya, yang usap saya, betul semangatkan saya. Mak, saya teringin kalau mak saya di depan saya nak pegang kaki dia, saya teringin nak cium kaki mak saya. Saya rindu mak saya. Inilah semangat dalam hidup saya. Saya teruskan dakwah saya. Tiba-tiba ada orang letak kertas atas meja. Ustaz kena ke hospital sekarang. Mak ustaz dah kritikal. Saya sampai ke hospital, mak saya dah terbaring jauh dia, sampai-sampai penuh wayar kat badan mak saya. Saya pun kata, ya Allah, bangunkan mak saya. Bangunkan mak saya. Saya rindu sayang kat mak saya. Ya Allah, kalau ada pahala untuk dakwah saya pada kecil, saya tak nak pahala. Saya cuma nak mak saya. Bangunkanlah mak saya, Allah. Ya Allah, bangunkan mak saya, Allah. Saya sayang mak saya. Lepas saya doa, saya harap mak saya bangun. Abang kakak tahu apa jadi? Mak saya meninggal. Saya terus jatuh kat bawah. Saya tak pernah rasa macam tu dalam hidup saya. Macam tak nak bangun. Saya pernah berdakwah, orang pukul saya. Jari kelingking saya orang patahkan. Saya pernah beberapa kali dakwah, orang balut saya dengan guni, kencing tak baldi tak kat kepala saya. Saya pernah buat dakwah, beberapa kali polis datang rumah saya sebab saya Islam masa tu, orang bawah umur. Salah saya lah, saya pun tak tahu undang-undang sangat. Saya pernah masa buat dakwah kat universiti, ada orang pandai-pandai pelajar, macam wakil pelajar, call mak saya, cakap saya kena buang universiti. Mak saya hampir pingsan sakit sebab dengan saya kena buang universiti buat dakwah. Adik tahu sebenarnya tak boleh buang pun. Ada orang sudah pandai-pandai tu call mak saya. Bila dia call mak saya pingsan dia. Saya kesian kat mak saya. Kami orang miskin, masa tu keluarga dah susah. Masuk universiti ni jalan nak ubah keluarga. Orang susah adik masuk uni berharga. Saya tahu ada sebagian awak ni sangat susah. Mungkin dan adik-beradik awak seorang ni masuk universiti ni. Mak ayah awak harap awak yang bantu keluarga, ubah keluarga. Sebab tu saya kalau tengok budak-budak universiti, belajar universiti, saya kadang-kadang sedih. Bila masuk universiti dia tak semayang, dia banyak berhibur, bersukaria, dia belajar main-main, gagal belajar. Saya kalau tengok macam tu, saya kesian mak ayah dia. Daripada kecil mak ayah dia kerja siang malam, dia lah harapan dalam keluarga tu. Sampai kat you tiba-tiba dia berubah jadi orang lain. Dia dah terlupa dia anak orang miskin, anak orang susah. Dia dah lupa dah. Dapat duit pinjaman, dapat duit, maaf saya sebut dia. Saya kalau kat you tengok kawan-kawan itu, saya kesian. Saya duit pinjaman dia, semua sikit bagi kat mak je. Apa-apa duit saya dapat, semua bagi kat mak. Saya jarang makan ni. Sebab dulu maaf saya sebut, kalau jumpa saya kat ni kurus kering ni, sampai saya masa kerja, semua duit gaji bagi kat mak. Saya tiga hari kena makan sekali je makanan kat masjid. Saya tidur kat masjid. Masa saya kerja, mula-mula kerja pasar malam, mula tak dapat kerja, saya makan kat masjid ni, 800 gaji semua bagi kat mak.
Saya gembira buat semua tu. Saya tak rasa saya berkorban. Saya tahu saya tak payah walaupun satu urat. Mak saya putus bersalin dengan saya. Saya gembira tolong adik-beradik saya semua susah. Adik-beradik saya ramai adik susah. Semua susah. Bapak susah, mak susah. 12 adik-beradik semua susah. Saya ni nak kerja kuat-kuat. Saya nak tolong semua keluarga saya. Lepas tu saya sampai mak meninggal. Saya rasa tak boleh nak bangun. Saya bangun, saya cium mak saya. Saya kata, ya Allah, terima kasih ambil nyawa mak saya. Inilah doa saya 22 tahun yang lalu. Jangan matikan mak saya melainkan mati dengan Islam. Saya cari van jenazah susah sikit. Masa tu saya teringat, kenapa susah sangat ni? Baru saya teringat Nabi Muhammad lahir tak ada ayah, 6 tahun tak ada mak, 8 tahun datuk Nabi meninggal. Nabi tak ada adik-beradik, Nabi tak ada keluarga. Yang Nabi sayang semua pergi. Lahir ayah tak ada, 6 tahun mak meninggal, 8 tahun datuk meninggal. Adik-beradik Nabi tapi tak ada abang kakak. Nabi tak ada adik-adik. 7 anak, 6 meninggal masa Nabi hidup. Zainab kena tombak. Anak Nabi orang lembing Zainab, jatuh pada unta, meninggal. Hidup panjang, tak lama lepas tu meninggal, keguguran. Ruqayyah Ummu Kalsum kena ceraikan depan ramai orang. Susah Nabi buat dakwah, masuk kemah tercampak keluar, masuk kemah kedua tercampak keluar, masuk kemah ketiga tercampak keluar. Zainab datang kat Nabi, ayah, siapa buat macam ni kat ayah, anak sulung Nabi? Awak kau nak sayang mana-mana perempuan remaja yang baik, nama beliau Zainab, dijaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Zainab kata, ayah, siapa buat macam ni kat ayah? Nabi kata, wahai anakku, jangan kamu lihat, kamu tengok apa kamu tengok ini, dengarlah baik-baik. Satu hari nanti Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Seperti mana matahari menyinari dunia, Islam akan sampai pada setiap manusia dalam dunia. Nabi malam-malam doa, ya Allah ampunkan dosa umat aku, ya Allah ampunkan dosa umat aku, ya Allah ampunkan dosa umat aku. Ada orang kita tak pernah jumpa tapi sangat sayang kita. Saya bukan cerita ke adik-adik kisah-kisah movie atau drama-drama. Ini benar-benar terjadi. Kalau awak nak sayang orang, inilah orang ni banyak berjuang untuk awak dan menangis untuk kita semua. Bukan tiba-tiba kita dekat sini dik. Susah Nabi. 3 hari lapar. Fatimah bawa makanan kat Nabi. Ayah jom makan. Nabi kata, wahai Fatimah radhiyallahu anha, setelah 3 hari inilah roti pertama masuk dalam perut ayah. Lapar Nabi dik. Susah untuk kita semua. 2 tahun 6 bulan di pulau di lembah Abi Talib. Makan daun-daun, bibir pecah. Ada anak mati dalam pangkuan. Orang Islam kena pulau. Pergi Taif. Masa tu Nabi balik dia lembah Abi Talib, 2 orang meninggal. Dipanggil tahun kesedihan. Khadijah meninggal radhiyallahu anha, Abu Talib meninggal. Pergi Taif, kena balik batu dekat 10 km berdarah pada kepala sampai kaki. Sampai Zaid tarik Nabi, kaki Nabi terseret sampai kat kebun Utbah. Kesian Nabi. Abang-abang, kakak dia adik. Ni manusia yang sangat sayang kau sebab kau dapat Islam. Nabi dah wafat dah. Sekarang tugas Islam ini atas bahu kita semua. Atas bahu saya, atas bahu kita semua. Kita semua dah dewasa, dah besar. Kalau kita tak nak buat apa-apa, dah tak ada orang nak buat apa-apa. Kalau kita tak nak berjuang untuk Islam, dah tak ada orang nak berjuang untuk Islam. Kalau kita tak nak berakhlak dengan akhlak Nabi, dah tak ada orang nak buat macam tu. Di kakak abang kena berjuang dalam hidup. Hidup ni perjuangan. Bukan semua yang kita nak buat, kita buat. Kita suka buat, tak. Kita nak tak. Hidup ni tunai apa yang Allah nak, apa yang Nabi nak. Nanti awak akan rasa bahagia dalam hidup. Saya teruskan abang kakak. Saya mandikan mak saya letak atas seriba saya. Adik abang kakak kalau mak meninggal, mandikan jenazah mak, letak pegang. Saya pegang mak saya. Maaf saya sebut, saya nampak mak saya senyum. Adik-adik saya kata, Ibit mak senyum. Kali pertama saya tengok, saya selalu mandikan jenazah, saya selalu tengok orang senyum. Tapi hari ni Allah hadiahkan saya mak saya senyum lebar. Perasaan saya ke saya tak tahu lah. Saya nampak mak saya senyum. Adik saya kata, Ibit mak senyum. Mak senyum. Saya gembira dik walaupun saya nangis. Saya terfikir mak saya bukan ustazah, bukan pendakwah, bukan pensyarah, bukan siapa-siapa. Dia cuma orang kampung, duduk rumah jaga anak-anak. Saya fikir, oh dia sebenarnya banyak berkorban. Dialah pendakwah yang sebenarnya. Oh saya sedar selepas mak saya meninggal, saya banyak jadi macam mak saya. Macam mana mak saya cakap kat rumah, macam tu saya jumpa budak-budak tepi jalan. Saya cakap pada dia macam mak saya cakap pada saya. Walaupun saya berdakwah jauh-jauh, belajar ilmu jauh-jauh, dan sekali saya cuma jadi macam mak saya. Dialah pendakwah yang sebenarnya. Kalau awak rasa ada kebaikan, awak nampak saya berdakwah biasa beritahu, banyak yang buat macam tu mak saya. Rupa Nabi suruh macam tu, cakap sayang, jangan marah-marah orang, cakap baik-baik. Hampir semua saya jumpa, semua jadi baik. Saya tak tahu nak buat apa.
apa, pergi kat lorong, pergi kat kelab, mana-mana. Semua anak muda baik-baik. Saya selalu rasa bersalah. Saya tak tahu apa nak buat. Semua baik-baik. Saya tak jumpa anak muda jahat. Tak ada, semua baik-baik. Kalau cakap baik-baik, dia cuma anak yang baik-baik. Semoga Allah maafkan saya, ampunkan dosa saya. Lepas tu, saya mandikan mak. Saya bawa balik kampung jenazah dia, saya kebumikan. Saya malam tu kat kampung, saya baring sebelah jenazah mak saya. Saya buka kain kafan dia. Dah mandi siap dah, 3 pagi kat kampung. Pada bandar, pada KL balik kampung, saya baring sebelah mak saya. Saya peluk mak saya. Tapi dia tak peluk saya semula, saya cium dia. Saya rindu mak saya. Awak tahu sebab apa? Memang saya kerja kuat-kuat sebab mak saya. Saya bersemangat berdakwah sebab mak saya. Dia kekuatan dalam hidup saya. Bila dia pergi, saya rasa macam tak nak buat apa-apa, macam tak nak buat apa-apa. Lepas tu, lepas saya kebumikan mak, itulah kali pertama saya balik, saya peluk cium ayah saya, peluk cium ayah saya. Ada baju mak saya dalam kereta saya. Saya pergi mana-mana, baju mak saya dalam beg saya. Isteri saya tak cemburu dengan saya, sebab dia tahu saya rindu kat mak saya. Saya tengah malam 1-2 pagi, kalau saya tertidur kat rumah, saya terjaga. Saya mimpi mak saya, bukan mimpi, saya rasa rindu kat mak saya. Saya bangun letak kertas kecil kat sebelah isteri saya. Saya beritahu ke mana saya pergi. Kelab, saya pusing KL ke Bukit Bintang, saya letak kat sebelah isteri saya. Saya pelan-pelan buka pintu, saya tak nak dijaga. Saya pergi kat kelab, kat tepi lorong tu saya ajak, saya tak pergi seorang. Saya pergi berdakwah kat sana. Atau bawah jambatan, kalau saya dapat bagi makan, tempat tinggal kat siapa-siapa, saya niat, ya Allah, kalau ada pahala untuk ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Abang kakak, kau nak berjaya dalam hidup, belajar pada mak ayah kita. Dengan nasihat mereka, sayangi mereka, selalu doakan mereka. Siapa tak pernah peluk mak ayah, balik nanti peluk mak ayah. Siapa yang selalu cakap kasar dengan mak ayah, jangan tinggi suara dengan dia. Abang kakak kat universiti, abang kakak kadang mula bercinta, kadang maaf, macam-macam kan. Faham, dah dewasa semua sekali. Jadi abang kena jaga diri, kakak bersama. Kesian mak kita, dia tak berhenti doa yang baik-baik untuk kita. Jangan tipu dia, jangan buat benda yang salah, jauhi perkara yang haram. Sebab hidup ni sangat sekejap. Saya tengok siapa yang langgar perintah Allah, dia tak bahagia kakak. Dia tak boleh bahagia kemudian hari. Awak belum terlambat, betulkan sekarang. Awak apa yang buat sekarang akan beri kesan masa depan awak nanti. Saya buat program keluarga kan, hari-hari saya buat. Saya tengok dik, saya maaf saya sebut, baik orang kaya, orang miskin, baik orang cantik, tak cantik. Walaupun paling cantik dalam dunia, paling handsome dalam dunia, paling kaya, patut dia paling bahagia, tapi dia tak bahagia. Awak akan selalu nampak. Tahu tak sebab apa? Dia bukan kat situ, bahagia tu kat sini. Bila kenal Tuhan, kenal Allah, tu dia jaga mak ayah baik-baik. Dengan pensyarah, dengan cikgu-cikgu kita hormat, guru-guru, ustaz-ustaz kita sayang mereka. Mudah-mudahan Allah terima kita semua. Nanti balik telefon mak habis ceramah ni, tanya khabar mak, mesej kat mak, cakap I love you, cakap sayang kat dia. Belajar sungguh-sungguh, dapat belajar sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh. Jangan putus asa, kita ada Allah, beri yang paling baik. Tak dapat doa, tak dapat doa. Boleh insya-Allah. Cuba semua ambil tangan kanan ni, letak kat jantung macam tu sekejap. Saya nak semua saja nak suruh belajar berfikir sekejap kan. Muhasabah malam-malam ni. Boleh semua pejam mata sekejap. Saya nak semua ikut saya cakap. Cakap, ya Allah, saja je ni pegang jantung tu supaya tak tertidur. Pegang jantung kata, ya Allah, terima kasih sayang saya. Pelan-pelan ikut cakap saya cakap, ya Allah, terima kasih sayang saya. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Terima kasih tak pernah lupakan saya. Terima kasih jaga saya dari dulu sampai sekarang. Terima kasih dengan doa saya. Terima kasih beri saya Islam. Terima kasih beri saya banyak nikmat dalam hidup saya. Terima kasih bagi saya mak ayah yang baik. Terima kasih tak pernah lupakan saya. Maafkanlah saya, ampunkan dosa saya. Saya selalu melupakan kau. Aku selalu melupakan kau. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya minta ampun, saya bertaubat. Terus pejam mata. Sekarang cuba buat baik, ingat wajah. Jadikan wajah ni semangat dalam hidup. Saya sampai sekarang rindu wajah ni. Saya dah tak dapat tengok. Saya rindu suara dia. Saya dah tak dapat dengar suara dia. Cuba semua orang ingat muka mak yang kita sayang. Cuba nampak dia tengah senyum dekat kita. Cantik tak senyuman? Itulah senyuman yang paling cantik dalam dunia selama-lama. Cuba tengok wajah tu. Nampak tak dia penat, letih, tak tidur malam besar kita. Cuba ingat saat dia mengandung kita, maksud Al-Quran kita selalu baca tapi kita tak merasai. Ibu yang mengandungkan anak dia 9 bulan 10 hari, duduk susah, diri susah, baring susah. Cuba tengok saat mak kita bersalin dengan kita, ada darah yang banyak keluar, dia mungkin mati. Mungkin banyak mak-mak meninggal masih bersalin dengan anak. Cuba tengok ada baby yang comel keluar, awaklah baby tu. Abang kakak, awaklah baby tu. Nampak tak mak kita buat apa? Dia cium dahi kita.
dia cium tangan kita. Tahu tak mak kita cium kat mana? Semoga Allah maafkan kita. Mak kita cium kat kaki kita. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Kaki kita mak kita cium. Apa kita buat pada mak kita cium kaki kita? Kaki kita mak kita cium, cakap sayang kat kita. Najis kita dikutip dengan tangan ni. Bukan satu dua hari, daripada kecil sampai kita besar, sampai kita jadi budak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mak kita kutip tai kita dengan tangan dia. Kalau kita sakit, dijaga kita sepanjang malam, dia sayang kita. Mak yang pada kecil kata nak pergi sekolah baik-baik, rajin-rajin, dengan cakap cikgu, lintas jalan, tengok kiri kanan, hati-hati nak orang buat jahat kat kita, yang kita buat jahat kat orang, biar orang buat kita, jangan kita buat kat orang. Nah, balik sekolah, terus balik, jangan pergi tempat lain, elok-elok nak. Awak pada kecil cakap, mak nanti saya dah besar, saya jaga mak tau. Mak, nanti saya nak belajar rajin-rajin, saya nak berjaya, saya nak jaga mak sampai bila-bila, saya nak bahagiakan mak. Abang kakak rindu tak kat mak kita? Itulah mak kita. Selalu kan jadikan dia semangat dalam hidup. Ingat wajah dia dapat pahala. Rindu kat mak ni dapat pahala. Doakan mak ni dapat pahala. Mak kita dah makin tua, satu hari mungkin dia akan tinggalkan kita. Untuk tu kalau nak sayang dia sekarang, ada mak kita dah tak ada, doakan dia supaya kita dapat jumpa dalam syurga Firdaus. Cuba ingat wajah ayah kita, rindu tak kat ayah daripada kecil, jaga kita. Dia balik rumah, kita adik-beradik berlari cium peluk dia. Ayah kita, ayah dah balik, kita sayangkan. Ayah tak berehat, kasut buruk, baju buruk, kadang-kadang tak sempat senyum dah. Tak, ayah kita kadang sibuk kerja sampai tak pandai nak senyum, tak pandai nak berbual dengan kita. Ayah tak sempat berehat. Kita kalau sakit, ayah kita berhenti motor tepi jalan, nangis seorang-seorang. Ada orang nampak dia nangis. Orang ingat ayah ni garang, kejam kadang-kadang. Tapi adik tahu tak, ayah ni kalau anak dia susah, anak dia timpa musibah, dia duduk seorang-seorang, dia nangis kuat-kuat. Kadang tersebut, kalau dia nelayan, kalau dia kerja hutan, dalam hutan dia nangis. Kalau dia ke sawah, dekat sawah tak ada orang, dekat kanan, dia nangis kuat-kuat. Tak ada orang nampak. Ayah selalu sorok tangisan, dia pinjam duit sana sini nak sekolah ke anak. Tapi anak fikir ayah dia tak sayangkan dia. Abang kakak, mak ayah anugerah kita. Cuba baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuba ikut saya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan kedua orang tua kami. Kasih dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampun dosa kami dan kedua orang tua kami. Kasih dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Baik, semua boleh tanda tangan, boleh doakan mak ayah masing-masing. Doa supaya dapat cemerlang dunia akhirat. Doa dapat sambung dakwah Nabi. Nabi dah tak ada, dah wafat. Kita yang kena buat sesuatu untuk Islam ini, untuk kebaikan manusia. Doa untuk orang miskin, anak yatim, tak ada mak ayah, tak ada siapa-siapa dalam hidup. Doakan untuk pensyarah, guru-guru, ustaz-ustaz kita yang banyak berkorban mengajar kita daripada kita kecil sampai sekarang. Doakan adik-beradik kita, kadang bergaduh, adik-beradik tak tegur-tegur, pecah belah keluarga, bergaduh-gaduh dah besar-besar, mengajuk, tak tegur-tegur. Dulu sama-sama main-main masa kecil-kecil. Kita dah hilang kasih sayang, kita dah hilang sifat memaafkan, kita banyak dendam, selalu berkeras, kita banyak sangat perkara yang buat keluarga kita berpecah. Kita kena bawa kebaikan, rahmat buat semua. Baik, semua orang boleh salam peluk orang sebelah kiri kanan dia. Jangan balik lagi, ada sikit lagi nak habis, tapi belum habis. Sikit je dulu. Boleh peluk orang kiri kanan dia, semua boleh peluk orang kiri kanan. Siapa ada mak ayah dia, peluk mak ayah dia. Siapa ada suami isteri dia, peluk. Cakap sayangkan dia. Peluk, saya tak sempat peluk mak saya. Saya rindu kat mak saya. Mak saya dah tak ada. Saya rindu dengan suara dia. Ada sesiapa nak tanya saya soalan? Ada yang bukan Islam nak tanya saya soalan pasal Islam, boleh angkat tangan. Siapa ada yang bukan Islam nak tanya saya, boleh tanya. Ada yang bukan Islam nak tanya saya pasal Islam, boleh tanya. Masya Allah. Ada yang bukan Islam nak tanya saya, ada kakak abang, siapa yang bukan Islam teringin nak tanya saya apa-apa pun boleh. Angkat tangan. Ada siapa bukan Islam nak tanya saya pasal Islam, boleh. Apa-apa sikit. Atau tak tanya pun tak apa. Siapa bukan Islam, angkat tangan. Yang dekat-dekat ada kakak.
Apa nama? Boleh saya berbualkan? Boleh? Saya takut nak bual dengan saya. Segan. Saya nak ke situ. Main kakak. Boleh? Segan. Takut nak bual dengan saya. Nama apa? Tak apalah, saya pergi kat awak gelap sikit situ kan. Awak takut dengan terang ke? Tak apa saja dia tanya, saja boleh. Jangan risaukan saya. Kakak nama apa? Ha? Marilyn. Kakak kenal saya? Pernah dengar ceramah saya? Pernah? Tak pernah kenal ini. Kali pertama kenal saya? Biasa tengok ustaz dekat Instagram. Kakak agama apa? Kristian. Pernah fikir nak masuk Islam? Pernah fikir pasal Islam? Apa kakak rasa lepas dengar ceramah tu, apa kakak fikir? Saja je terbuka ni. Jangan risau apa-apa, saja je tanya. Pernah fikir pasal masuk Islam? Pernah? Ada nak masuk Islam? Ada? Pernah nak masuk Islam? Pernah terfikir? Pernah? Belum? Keluarga dia. Keluarga semua ada lagi maya. Dekat sahabat-sahabat. Keluarga kat sana? Oh, keluarga semua kat sini. Jadi kakak, saja saya sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Boleh? Boleh. Sebenarnya dalam dunia ni kau berdebar jumpa saya. Debar kan? Anggap yang semua tak ada. Kita berdua je kat sini. Senang juga Jadi kakak panggil apa? Kau panggil apa? Mary Dian. Marilyn. Jadi Marilyn dalam dunia ni ada dua agama yang besar. Satu Islam, satu Kristian. Dan orang tak berhenti masuk Kristian dengan Islam daripada dulu sampai sekarang. Sebab dua agama ni ada bukti yang jelas dan nyata. Jelas dia tak. Dua-dua ni agama yang saya sebut tadi. Nabi Muhammad gembira bila dalam surah Rum, bila orang Kristian menang, Nabi gembira. Sebab dua agama ni yang besar, yang betul. Dan saya sangat hormat pada semua Kristian, sangat sayang pada mereka, pada Jesus, pada Mary. Sebab mereka semua orang yang banyak berjuang untuk kebaikan. Jadi Marilyn, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir. Selepas Nabi Muhammad, tak ada lagi Nabi yang hantar dalam dunia ini. Nabi Muhammad, seperti mana Allah hantar Jesus, seperti itu Allah hantar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pesan supaya kami beritahu pada Marilyn, sebenarnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu Nabi. Kalau Marilyn percaya tu, percaya. Dah percaya ke belum? Percaya. Nabi Muhammad dah belajar ke? Belum pernah belajar. So adik percaya apa yang Nabi Muhammad tu? Percaya Nabi Muhammad? Percaya. Allah hantar Nabi Muhammad dalam dunia seperti mana Allah hantar Jesus. Percaya begitu? Percaya. Jadi kalau Marilyn percaya itu, sebenarnya dalam Kristian dia tak percaya Nabi Muhammad kan? Sebenar-benarnya betul. Ni ke berapa cakap. Jadi Kristian tak percaya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tu Nabi yang benar dan datang dalam dunia. Jadi Nabi Muhammad pesan supaya beritahu kat Marilyn, sebenarnya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad tu Nabi. Marilyn ada teringin nak percaya tu Tuhan satu Allah, Nabi Muhammad tu Nabi. Percaya. Jadi kalau Marilyn percaya, sebenarnya Marilyn dah Islam sebenarnya. Kalau percaya itu sebenarnya dah Islam. Sebab dalam Kristian Allah yang hantar Jesus, Allah yang sama yang hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Marilyn percaya. Ada teringin nak masuk Islam, percaya. Macam mana? Ada tapi bukan sekarang. Oh, kena beritahu mak ayah. Oh begitu. Tapi dah percayalah sebenarnya. Percaya dengan ceramah tu, percaya lah. Ya. Itu sebab saya paksa awak percaya ni ya. Saya paksa awak kan? Jangan risau. Ni saja tanya. So awak percayalah. Kalau awak percaya maknanya awak dah Islam. Awak percaya Tuhan tu satu Allah, Nabi Muhammad tu Nabi. Percaya macam tu. Awak dah Islam dalam hati. Bila awak Islam, apa pun kita tetap percaya, tetap sayang keluarga kita sampai bila-bila, terus buat baik kat dia macam saya dulu. Tapi apa pun terus buat baik pada mereka, sayang mereka sampai bila-bila. Boleh insya-Allah teringin nak ucap syahadah tu. Sedia nak ucap. Bukan sekarang. Tak apa, nanti keluarga boleh beritahu bila-bila, tapi ucap dan nanti belajar pelan-pelan kat universiti ni. Bila-bila sedia nak daftar kemudian boleh daftar. Sekarang belum nak ucap. Tapi percaya tak? Mudah-mudahan Allah beri hidayah Allah bantu semua sekali beri kebaikan untuk kakak dunia akhirat. Begitu bukan kakak kita yang bagus, yang baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan Tapi kalau nak masuk Islam cari saya.
Siapa lagi nak tanya yang bukan Islam, angkat tangan. Siapa nak tanya? Macam kakak, siapa teringin nak tanya? Boleh je, bukan Islam, boleh. Saya tak tahu, saya tak jawab lah, tu je lah. Ada nak tanya yang bukan Islam? Yang bukan Islam, lepas tu baru yang Islam punya soalan. Ada? 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 Siapa? Masya Allah. Siapa nak tanya yang bukan Islam? Sila. Siapa nak tanya yang bukan Islam? Angkat tangan. Nanti kawan-kawan kalau ada kat sebelah dia angkat tangan, tolong angkatkan untuk dia. Ada? Kalau dia malu. Ada? Tak ada? Nyari link. Sedap lah bawa Mana? Ada yang nak tanya? Mana? Assalamualaikum Ustaz. Haa. Saya nak minta izin lah. Jumpa Ustaz lah. Main bang. Ramai nak jumpa saya ni? Okey. Bang, baik. Saya nak minta izin lah. Dah Ustaz. Tak perlu Ustaz tu. Baik. Kalau minta dunia akhirat Allah kabulkan, diberikan rahmat curah-curah dunia akhirat. Allah. Macam mana? Saya rasa macam saya kurang saya nak balas jasa mak ayah saya. Saya tak tahu macam nak balas jasa dia yang selama ni dia pegang saya kesak dunia ni. Ayah saya pun ada ke sini. Itu saya minta tak tanyakan. Ayah abang, mana ayahnya? Kat mana ayah? Di belakang. Mana ayah? Jauh. Ada di atas dia duduk. Mana ayah? Angkat tangan. Ada ayah? Sini. Jauh kat belakang, tak nampak. Baik, moga Allah mudahkan. Itu bukan kat abang kita ni. Masya Allah, abang yang bagus, baik. Dia Allah sayang kita. Baik, terima kasih. Baik. Ada soalan nak tanya? Soalan apa-apa pun boleh. Bukan Islam, yang Islam boleh. Mana-mana nak tanya, boleh tanya. Sila. Sila. Abang. Baik. Assalamualaikum semua. Saya ada dua soalan, boleh Ustaz? Okey, saya wakil daripada kawan bukan Islam saya seorang. Dia tanya kalau kata dia nak masuk Islam, dia masuk Islam dengan cara bila dia masuk Islam, dia just mengucap dan dia masuk Islam. Tu kalau dia masuk Islam, dosa-dosa masa dia bukan Islam dulu ni dia tak teruk sangat. So macam kalau dia masuk Islam tu, adakah hilang dosa-dosa dia yang masa dia ke Islam tu? Tak tahu macam mana Ustaz. Ada kawan abang kat sini? Tak ada. Tak bawa datang. Tak apa, Allah maafkan semua dosa. Macam bayi baru lahir, dan semua dosa dia Allah maafkan. Apa-apa dosa. So yang penting terus berusaha jadi baik dekat diri pada Allah. Baik. Satu lagi, kawan saya di kampung especially, dan saya sendiri jugalah, macam parent kita especially, dia cakap macam parent dia ke siapa-siapa cakap dah maafkan semua dosa untuk anak-anak dia atau kawan-kawan dia, walaupun dia tak habaq atau dia tak bagi tahu pun kat orang tu salah dia, tapi orang tu dah cakap umum minta maaf. Dikira dimaafkan tak kesalahan dia atau macam mana? Jadi dia dapat pahala, dah maafkan semua orang, tapi kita yang bersalah ni tetap kena minta maafkan. Mana tahu dia cakap je dalam ceramah kan, ucapannya dia kata maafkan semua orang. Rupanya sebenarnya nanti kalau abang beritahu, dia tunggu juga muka abang sekali. Jadi memang kena minta maaf. Siapa buat salah tu maksudnya begitu, kena minta maaf. Baik, terima kasih bang. Dua cukup lah tiga pula. Itu bukan gubernur untuk abang kita. Baik, soalan seterusnya pada di sini. Sila. Tanya. Berdirilah. Saya sebab dah lama berdiri kan. Okey, nama saya Ahmad Fauzah Agama Khairi. Saya student UM. Okey, soalan saya, dalam Al-Quran ada cakap setiap orang akan diuji dengan macam-macam jenis ujian. Jadi saya nak dapat kepastian sebab saya pernah dulu, saya umur 15 tahun, saya pernah diuji dengan hilang kewarasan saya lah. Hingga saya belajar UiTM, saya lost memory. Hingga saya masuk ke klinik psikiatrik hospital Lukinta.
dan saya duduk sana selama 1 tahun. Kemudian kemudian tak tahulah, Allah tu Maha Penyayang. Dia bagi saya kekuatan. Saya semua benda saya dah lupa pasal dunia. Cuma saya ingat Allah, saya ingat mak saya dan satu Al-Quran tu. Alhamdulillah, sepanjang saya di hospital Lukinta, sepanjang saya berada di waktu pemulihan diri saya, sepanjang saya sudah hilang akal saya tu, itu tak tahulah, Allah Akbar, Allah menghidupkan Al-Quran tu. Dan satu hari saya bermimpi, mimpi yang indah, dan Alhamdulillah akal saya kembali pulih biasa. Di sana saya disyaki bipolar disorder. Dia punya punca dia adalah punca daripada ni lah, adalah lain-lain punca dia. Lepas tu saya sekarang ni, saya dalam 50. Nak tanya, Allah bagi saya punya kewarasan saya ni sebab sepanjang saya kembali normal, Allah mempertemukan saya ramai kawan-kawan yang sama sakit macam saya, mental disorder. Itu saya tanya, adakah Allah bagi saya kembali pulih ni untuk membantu diorang ke macam mana kan? Sebab saya kadang-kadang saya rasa fikir, saya takut balik Allah tarik kenikmatan kewarasan saya. So saya perlukan sesuatu untuk saya amalan-amalan saya kan. Macam Baik, begitu bang. Jadi sebenarnya ujian ni, sekejap bang, sekejap. Semua sihat semua sihat sentiasa dan dapat bantu semua kawan-kawan yang lain. Dan ujian tu sangat berat dan senang. Tujuannya supaya boleh bantu ramai orang dalam dunia, bantu kawan-kawan yang sakit yang lain dapat sihat. Semoga Allah bagi terus sihat, sembuh sampai bila insya-Allah. Baik, terima kasih. Umpama macam TV3 drama Insan Terpilih. Macam mana? Ada kalau Ustaz tengok drama Saya tak pernah tengok TV, jangan tengok TV. Ni tengok lah. Baik, saya begitu buka gemuruh kat dia. Macam drama TV3 Insan Terpilih tempat kau iklan TV3 TV3 kena bayar tu. Baik, sila. Ada yang lain soalan nak tanya? Jawapannya betul lah, awak cakap tu dah betul lah. Supaya bantu semua orang dalam dunia. Masya Allah sayang kawan. Baik, siapa lagi? Sila. Yang perempuan pula, cepat. Yang perempuan. Dah 3 lelaki dah. Angkat je tangan, tengok bagi mic. Sila kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya student IM juga. Saya nak tanya, kalau seseorang tu meninggal atas sebab dia disihir, apa hukumnya ataupun Dia apa? disihir? Kira apa hukumnya dan macam mana nak berdepan dengan orang yang menyihir insan tersayang tu? Macam mana? Macam ni, mak saya dah meninggal dunia dan dia dah disahkan disihir oleh seseorang dan saya berhadapan dengan dia untuk sepanjang hidup saya. Baik. Macam mana saya nak berhadapan dengan orang yang sihir mak saya sehingga meninggal Dia dunia mengaku tu? disihir awak. Tak, tapi saya dapat Awak dah detect. tanya dia? Saya belum berani. Baik, begini. Jadi kakak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah hadiahkan mak kakak syurga firdaus kan. Dia selalu buat baik dan selalu doakan untuk mak kan. Selalu buat baik, selalu doakan untuk mak. Satu. Yang kedua, kita percaya apa sahaja yang terjadi pada mak ayah kita ni, perginya mereka hakikatnya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Tak ada apa menimpa dalam hidup kita melainkan apa yang Allah tentukan. Ajal datang tak tercepat sesaat, mafhum Al-Quran, tak terlambat sesaat. Mungkin sebab sihir, mungkin sebab sakit, mungkin sebab yang lain-lain. Apapun sebab dia, hakikatnya telah sampai ajal bagi orang yang kita sayang. Jadi terutamanya benda-benda yang macam sihir, mungkin dia ada ustaz kata mungkin sebab begini, tapi mungkin kalau tanya ke ustaz lain yang lain mungkin kata tak kan. Mungkin awak rujuk 5-6 orang ustaz, ada 3 kata memang sihir, 2 lagi kata bukan sihir. Jadi kita pun tak pasti dan dia pun tak mengaku dia buat sihir tu. Jadi obat dia ialah kita percaya yang berlaku ni telah ditakdirkan oleh siapa? Oleh Allah SWT. So jangan kita syak siapa-siapa, tuduh sesiapa. Kadang-kadang ada orang terdekat dengan kita, kadang adik-beradik lah, pakcik, makcik, jiran. Kita pun tak pasti dia ke bukan dia. Jadi obatnya kita pun tak boleh nak tuduh kan.
Kalau kat dunia ni pun, kalau dunia apa-apa kesalahan kena masuk mahkamah dulu. Mahkamah tu pun kena tuduh, kena bincang, ada bawa saksi. Tapi sebab sihir ni banyak manusia telah pecah belah. Pertamanya kan lagi jumpa orang dia kata ni yang buat sihir ni orang paling dekat dengan awak, dia kata. Betul-betul sebelah dia dengan awak. Kita fikir siapa pula sebelah. Rupanya adik-beradik kita, jiran sebelah. Sebenarnya dia pun tak ada bukti sangat. Tak betul. Mungkin ya, mungkin tak. Sebab saya selalu jumpa orang yang dituduh buat sihir, tapi dia cakap dia tak, nangis-nangis dia kata tak. Saya jumpa orang kena sihir, kata memang dia buat. Jadi obatnya kakak, saya selalu buat baik dan maafkan siapa saja ni, doakan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan begitu dan Allah terima. Tahniah kakak kan, Allah sayang. Soalan yang bagus dan menjadi contoh untuk orang lain. Terima kasih kakak. Nanti ambil hadiah buku doa. Cukuplah tu soalan, dah cukup. Ada yang bukan Islam nak tanya? Yang bukan Islam ada? Yang bukan Islam ada? Angkat tangan? Tak ada? Ada? Selain Marilyn, ada yang lain? Ada yang lain? Tak ada? Tak ada. Saja je tanya jangan ni. Baik, ada soalan? Tak ada? Yang bukan Islam. Ada Last nak tanya last. boleh. Mana satu? Yang perempuan yang mana? Ini kakak ni lah, kakaknya ni. Sila. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Just nak bertanya dengan Ustaz pendapat lah sebab saya baru hilang ayah bulan 12. Just nak tanya pendapat Ustaz sebab ibu saya dia macam memang rapat lah kan. Of course lah, isteri memang rapat dengan suami sebab dia orang memang tinggal berdua je sebab semua anak-anak lain dah duduk luar. So bila ayah saya meninggal tu, mak saya dia jadi macam terlampau. Mak saya dia jadi macam terlampau sedih. Dia sedih memang dia semayang memang dia tak meninggal. Lepas tu dia baca Quran. Jadi apa pendapat Ustaz? Macam saya nak suruh dia buat apa? Nak suruh semayang memang semayang tak pernah tinggal. So nak suruh baca Quran memang dah baca Quran. Tapi dia macam terlampau sedih. Jadi apa pendapat Ustaz yang untuk kita bantu lah untuk ibu saya kembali kuat macam biasa? Terima kasih. Baik, memang sedih ni lama kakak. Inilah semoga Allah letak dalam syurga firdaus, orang tersayang. Jadi memang dia lama sedih ni. Saya setahun bangun malam saya cari mak saya. Setahun saya bangun saya cari mak saya. Setahun bangun cari. Saya ingat mak saya ada lagi. Saya sandar kat dinding, oh mak saya dah tak ada. Saya sampai sekarang hari-hari saya ceramah. Ujung ceramah saya sebut pasal mak ayah. Satu sebab penting hargai mak ayah. Dan saya dapat ilmu hargai mak ayah ni dah lama dengar, tapi betul-betul meresap, faham beberapa tahun lepas mak saya meninggal ni. 5 tahun mak meninggal ni baru saya faham. Hari-hari saya sebut pasal mak dan tak ada hari yang saya sebut pasal mak saya tak nangis. Saya rindu mak saya. Kadang satu hari 5 kali ceramah kakak. 5 kali saya sebut pasal mak kat ujung. 5 kali saya nangis. Sebab saya rindu mak saya. Saya sayangkan dia. Sampai sekarang saya cakap kat kakak ni, saya ingat muka mak saya senyum. Saya rindu kat mak saya. Sampai sekarang kalau saya dakwah orang marah saya rindu. Jadi rindu tu biasa. Nangis tu takkan tak nangis, orang kita sayang. Tapi maknanya mak adik orang baik. Mak adik orang tersayang meninggal tapi dia masih terus mayang, baca Quran. Dia orang yang baik. Cara nak bantu dia, bawa dengan ceramah-ceramah dan bawa kesedihan tu pada kebaikan. Sedih ni tak apa. Yang penting sedih tu bawa kepada ketaatan. Bukan jangan sedih. Kita tak boleh halang. Jangan sedih ni bukan benda ni. Nak lupakan lagi memang tak boleh lupa. 10 tahun sekali besarkan anak-anak, tiba-tiba pasangan kita cinta itu pergi. Tak boleh lupa dia. Sampai bila tu tak boleh lupa. Oleh muda-muda pun, boleh ada abang datang ceramah saya, semua ceramah saya dia pergi. Dia bawa buku dia, setiap kali dia suruh sign, tari lain-lain. Tahu tak kenapa? Dia tak pernah semayang. Isteri dia yang suruh saya datang dengan ceramah saya. Dia tengok isteri dia hari-hari share video saya. Suami dia datang, setiap kali ceramah saya, suami dia datang. Dah banyak tahun, dah 7 tahun isteri meninggal. Semua ceramah saya datang, dia nangis. Baik. Baik, cukuplah, jom balik, jom. Tengah cakap tu berhenti memang gila. Adik, baik, seterusnya saya ada tulis buku Isteriku Bidadari, 11 Kaedah Memimpin Keluarga. Boleh dapatkan buku ni, bagus untuk mak-mak yang bukan saya kata awak gila atau memang saya suka cakap macam tu. Yang kecil hati pula, sedih pula dia. Jadi Isteriku Bidadari, 11 Kaedah Memimpin Keluarga. Banyak bapak-bapak baca buku, mak-mak baca je Bidadari. Banyak ayah-ayah baca sampai buku surat 6 je dah nangis peluk mak. Lepas tu tak baca-baca dah, sebab dah bahagia. Baik, dia dah dapatkan buku ni. Kat mana jual buku ni? Kat mana? Kat mana jual buku? Ni kat mana? Dekat sebelah sana, tepi tu saya sign buku kat situ. Tu hujung, kemah hujung tu. Isteriku Bidadari, nanti sempat saya sign. Satu lagi 11 Amalan Kaya. Kaya kat hati, bersyukuri apa yang kita ada. Bagus tu umum-umum awak ni baca ni, supaya dapat faham apa pentingnya kaya.
dan bermula kaya tu ke hati. Baca bab 1 je biasa dah kaya dah, lepas tu tak payah baca dah. Dapatkan buku tu sesuai untuk pelajar. Satu lagi 100 kisah sahabat mati syahid. Ambil kisah-kisah sahabat, ambil semangat dalam hidup kita. Boleh dapatkan buku ni 100 kisah sahabat mati syahid. Satu lagi Manzil hadis sahih Abu Daud. Ada satu orang sakit baca Quran, sakit dihilang, munjiat ayat syifa. Siapa selalu stres, tertekan, boleh baca Manzil ni, Manzil, munjiat ayat syifa. Satu lagi doa harian, keluar rumah kaki kiri. Apa doa ni? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya baca doa ni, Allah jaga dia. Hilang apa-apa baca doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa ahli fi khairan minha. Saya baca doa tu, Ummu Salamah baca dapat kahwin dengan Nabi. Mana dah lama kan boyfriend tak ada, boleh baca nanti dapat boyfriend baru. Yang saleh, yang takwa. Boleh amalkan doa ni, boleh dapatkan ada dekat belakang sana Dan ada bukan boyfriend lah, nanti nak kahwin, nak kahwin dibaca. Ada buku-buku tu kat belakang. Dan ada tabung kasih umat yang saya buat untuk dakwah-dakwah tepi jalan tu. Kalau nak sumbang RM1, RM2 ke RM1 ke, masuk dalam tu Baik, terima kasih semua sekali. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahiman masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa kami, mak ayah kami, keluarga kami, dan ampunkan semua orang kami sayang. Ya Allah, ada 7 bilion manusia dalam dunia yang belum kenal Engkau, beri dapat kenal Engkau ya Allah. Ya Allah, sayanglah pada kami semua, sayangilah keluarga kami. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semua, jumpa lagi. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abil Yu dan diminta Ustaz untuk kekal di atas pentas bagi sesi penyampaian cendera.